InsyaAllah kita akan pagi ni kita akan berkongsi tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua zikir yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Okey, Hana. Okey. Dia nak dengar bunyi dia. Okey. Dua zikir yang dicintai oleh Allah. Ia ringan pada lidah, ia berat pada timbangan amal. Dua zikir yang mana Allah cintai, Allah sangat cintai, dia ringan pada lidah dan tapi ia pun berat kepada amal soleh. Subhanallah. Okey, anak-anak semua, are you ready? Ready. Subhanallah. Takbir sikit. Takbir. Tangan mana? Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wahid, Isnin, Salasa. Okey. Matan habibatan Rahman Qafilatan ala lisan Thaqilatan fil mizan. Dua kalimat yang dicinta oleh Allah sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah, pujian baginya. Maha suci Allah yang teragung. Maha suci Allah dan pujian baginya. Maha suci Allah yang teragung. Habibatan ila rahman khafifatan ala lisan
berkalimah yang dicinta oleh Allah. Sebagai pada bulan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya. Maha suci Allah yang teragung. Maha suci Allah dan pujian baginya. Maha suci Allah yang teragung. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang turut hadir pada pagi Ahad, hujung minggu yang bahagia, yang ceria. InsyaAllah semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan inilah setelah sekian lama lah tak bawa anak-anak sekali, kami sedang berada di Galeri Ustazah Asma Harun. Cukuplah ni 7 orang ni. Kan? Cukup daripada hujung sana. Okey, Umina, anak-anak Umi semua kenalkan diri. Sebut nama. Lepas tu sebut umur. Lepas tu sebutlah nama ayah, nama ibu. Sabar-sabar Imran. Lepas tu boleh sebutkan cita-cita nak jadi apa. Boleh tak ni? Umi dah lama ni tak tanya cita-cita ni. Itu hobi. Kena ada cita-cita lain. Okey, okey. Subhanallah. Cita-cita ni dia orang ni asyik bertukar je cita-cita ni. Tiap tahun bertukar. Saya Izzat 5 tak tukar dari hari tu. Ya. Oh, okey. Jadi, apa ni? Fatimah. Okey. Jadinya, lepas tu mungkin ada nak bagi apa-apa nasihat pagi ni. Faham tak? Nak pesan apa ke, nak cakap apa ke. Boleh ya? Boleh tak ni? Tak dirancang sebenarnya, minta bagi nasihat tu. So, perkenalkan diri saja. Apa-apalah, Imran nak share kisah ke, Sarah, apalah. Ya, boleh? Boleh ya? Boleh. Okey. Siapa nak dulu? Okey, Imran. Nama saya Tengku Imran bin Bagi salam dulu, tengok sana. Assalamualaikum. Bagi Assalamualaikum warahmatullah. Okey. Okey. Okey, Imran, silakan. Ya, Assalamualaikum. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap elok. Okey. Lagi sekali, suara tu biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Tengku Imran bin Tengku Fazli. Tengok situ. Nama ibu Asma Harun. Nama ayah Fazli. Okey. Terus. Umur berapa? Umur saya Kuat sikit suara tu. dah ujian 4. Oh, dah jam 4. Berapa 10 tahun. Okey. Okey, apa kata-kata daripada Imran? Dekat situ. Cita-cita saya nak jadi pelukis. Nak lukis apa Imran? Lukis apa-apa nanti besar nanti. Okey, daripada lukis tu nak buat apa? Dapat duit. Dapatlah apa-apa. Dapat apa? Sekarang ni minat lukis apa? Lukis apa-apa. Okey. Okey, apa nasihat Iman? Iman nak share apa? Kata-kata ke, tazkirah ke? Apa-apalah tentang dah. Okey, Sarah pula. Ada. Kalau tak nak yang ni. Solat. Cakap lah. Cakap lah. Sarah pula. Okey, Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sofan, kenalkan dia Sofan nanti. Okey. Nama saya Tengku Maisarah binti Tengku Fazli. Nama mak Asma binti Harun. Nama ayah Tengku Fazli bin Tengku Yahya.
Umur saya 12 tahun. Berapa tahun? 12. 12. Darjah 6. Okey. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Cikgu apa? Tak tahu. Hmm? Tak tahu. Tak tahu lagi. Minat mengajar apa? Subjek apa? Tak tahu. Boleh je campur je. Boleh campur-campur. Pilihlah satu. Nak mengajar apa? Suka jadi cikgu apa? English. Dekat sikit. English. English. Okey, boleh cakap English sikit? Tak boleh. Okey, apa nasihat Sarah? Apa yang Sarah nak share sikit? Kawan-kawan. Anggap pada kawan-kawan. Nak kena hormat ibu ayah ke apa ke? Okey. Tak ada. Jangan tinggal solat. Hormat ibu ayah. Ya. Kenapa kena hormat ibu ayah? Sebab ibu ayah yang jaga kita dari kecil. Ya. Lagi-lagi? Sebab apa lagi? Macam mana nak hormat ibu ayah? Selalu tolong ibu ayah. Jangan cakap kasar. Dah. Dah. Okey. Subhanallah. Okey. Ya. Sofwan pula. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum, nama saya Sofwan. Ayah saya nama Fazli bin Tengku Yahya. Ibu? Ibu Asma binti Harun. Okey. Umur berapa Sofwan? Umur 7 tahun. Lagi? Okey, apa cita-cita Sofwan? Mematikan penyakit. Ha? Dari doktor. Doktor. Tadi sebut apa? Dekat sikit. Matikan penyakit. Matikan penyakit. Apa Sofwan nak hadiah apa tadi? Matikan penyakit. Sebut lagi sekali. Nak hadiah apa? Doktor. Dekat sikit dengan mulut. Penyakit apa? Nak matikan penyakit apa? Semua. Virus. Semua. Covid. Sofan dekatkan tak payah Dekatkan kakak. Okey. Subhanallah, main kejap. Tadi Sofwan sebut nak jadi kerja, cita-cita apa? Nak matikan penyakit. Dia sebut macam tu, nak matikan penyakit. Maksudnya dia nak jadi doktor. Sofwan, penyakit apa Sofwan? Nak matikan tu? Semua penyakit. Okey, insya-Allah, subhanallah. Okey, Luqman, kenalkan diri Luqman. Sofwan, dia nak pesan apa-apa tak? Pesanan nasihat? Tak ada. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Tengku Luqman bin Tengku Fazli. Nama ibu Asma binti Harun. Nama ayah Tengku Fazli bin Tengku Yahya. Cita-cita nak jadi arkitek. Umur 13. Okey. Apa-apa kata-kata? Jangan tinggal solat, selalu membaca Al-Quran dan selalu zikir lepas solat. Subhanallah. Luqman, kenapa kita kena baca Quran? Dekat sikit. Supaya timbangan pahala kita berat. Berat lagi. Supaya perjalanan hidup dimudahkan. Amin. Okey, subhanallah. Imran ni dia baru kata dia nak share. Apa dia, Imran? Jangan lupa lepas solat Ya asar Allah, kena cakap. baca Al-Masrur. Asar ke lepas subuh? Subuh pun sama solat. Baca Al-Masrur. Okey, kenapa baca mak surat? Kenapa? Maksud dia doa-doa. Oh, doa-doa. Okey, kalau kita baca mak surat, apa yang kita boleh dapat daripada doa tu? Senyum Sofan. Doa apa ada yang dalam mak surat? Doa apa-apa.
ialah doa lindungi bahaya kan daripada mudarat. Doa sihat seluruh badan. Okey. Subhanallah. Okey. Atikah, cepat Atikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat, kau tak dengar. Ini kena dekat, kau tak dengar. Nama saya Tengku Atika binti Tengku Fazli. Nama ibu Asma binti Harun. Nama ayah Tengku Fazli binti Tengku Yahya. Kena dekat, tak dengar kau. Umur saya 15 tahun dan cita-cita saya Tengok sana Atika. umur saya cita-cita saya adalah doktor haiwan yang menghafal 30 juzuk Al-Quran. Pesanan saya hari ni adalah Kena dekat, kau tak Pesanan saya hari ni adalah walau apapun ujian kita lalui, kita kena ingat Allah tak akan memberikan ujian itu kepada seseorang hamba kalau dia tidak dapat menanganinya. Okey. Maksudnya? Maksudnya? Allah tak akan beri ujian yang kepada seseorang hamba kalau dia tidak dapat tanggungnya. Maksudnya dia setiap orang mesti akan mampu menanggung ujian tu. Sebab ujian tu memang Allah bagi mengikut Kemampuan masing-masing. Okey, subhanallah. Okey, masya-Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, Encik perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Fazli Tengku Yahya, suami kepada Ustazah Asma Harun, ayah kepada anak-anak ni, 7 orang ni. Okay. Sakit tau melahirkan semua ni, Pak Imran. Sakit melahirkan semua ni. Abi melahirkan. Alhamdulillah, setelah melalui perjalanan hidup selama 16 tahun, Alhamdulillah, dengan proses dan pengalaman mematangkan usia perkahwinan ini, banyak yang kami belajar. Antaranya kita sedang mendidik anak-anak. Caranya adalah mendidik anak-anak, dan kita kemudian melalui fasa-fasa kepada satu fasa yang lain. Fasa anak-anak bayi dulu berbeza cara kita melayan dia, kemudian melalui fasa anak yang makin besar, beza lain pula. Bila Atikah dah berumur 13 tahun 15 tahun sekarang, fasa berbeza pula. Jadi perlu ada satu peningkatan kematangan ibu bapa dalam bersedia ke arah perbezaan fasa-fasa tersebutlah. InsyaAllah moga-moga ada kekuatan untuk melayari satu bahtera yang besar ni. Moga-moga semua sampai ke destinasinya, dan semoga semua sampai ke syurga, berkumpul kembali ke syurga lah, insyaAllah. Wallahualam. Okey, subhanallah, alhamdulillah. Muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Sekarang sebenarnya saya ingin berkongsi, tapi macam mana Umi ni ya? Ada siapa nak pesan apa-apa lagi? Sofan tak ada, Sarah ada? Tak ada dah? Ya, semua dah lapar. Okey, jadi boleh ambil adik. Okey, Hana sekejap. Okey, ni Fatimah, bye-bye Fatimah. Bye-bye sana. Bye-bye. Okey. Ni sini, ke sini Ustaz. Okey. Hana nak cakap apa Hana? Ini Raihana, anak yang ke-6. Cakap Allah. Anak umur 3 tahun lebih. Ini Fatimah umur 1 tahun lebih. Okey, Hana ni memang ceria sangat. Nama dia pun Hana, maksud ni kegembiraan. Jadi dia memang selalu membuatkan orang gembira. Ni yang kecil namanya Fatimah. Fatimah 1 tahun lebih. Okey, boleh ambil? Okey dah. Okey, subhanallah. Sekarang Encik kita dua. Okey, Iman, terima kasih semua. Okey.
sini kita buat soal jawab. Mama tanya. Kenapa Ustazah bingga sangat mengaji ada orang tu pendengar agama lah. Apa soalan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kita dengan anak-anak tadi dengan keadaan yang kelam kabutnya. Sebagaimana semualah bila mana berada dalam rumah sekarang ni, tak boleh berjalan ke mana-mana, musim PKP, amat mencabar sebenarnya melihat kereta telatah anak-anak di rumah, walaupun nampaknya mudah dalam satu rumah kan, tetapi hakikatnya dalam memberi pendidikan anak-anak di musim PKP ini, mengawal mereka dengan online yang internetnya kadang ada, kadang tak ada, habis data dan sebagainya, sungguh-sungguh mencabar. Dan kadang datanglah tekanan-tekanan pelbagai, dan kita lihat inilah ujian kesabaran yang kita perlu lalui sepanjang musim PKP. Bukan itu saja, di luar sana juga ujian cabaran kepada mereka yang berniaga, contohnya yang berniaga runcit, yang kecil-kecilan, untuk bertahan semasa PKP ini sungguh-sungguh mencabar. Begitu dengan syarikat-syarikat yang kita lihat sangat-sangat struggle sekarang untuk mempertahankan pekerja-pekerja mereka dan mempertahankan perniagaan masing-masing. Namun begitu, ada yang tersungkur kerana ketidakmampuan untuk mensustainkan dia punya perniagaan, lalu mereka memberhentikan pekerja, lalu mereka mengurangkan kos operasi dan sebagainya, memperkecilkan dia punya saiz perniagaan dan sebagainya. Itulah langkah-langkah yang diambil. Kesannya ramai yang kehilangan pekerjaan, ramai yang menuntut perniagaan dan sebagainya, lalu menambah lagi tekanan di rumah dan juga menambah tekanan kepada keluarga masing-masing. Jadi insya-Allah pada sesi pagi ini kita akan berkongsi soal jawab dengan Ustazah. Saya tanya, Ustazah jawablah, dan Ustazah tak akan tanya saya sebab saya tak ada jawapan hari ni. Jadi soalan tu saya cuma ada soalan saja. Jadi mungkin kita melihat satu sudut beberapa soalan, antaranya lah kenapa Ustazah sungguh-sungguh dalam dakwah ini, kenapa Ustazah berniaga, kenapa apakah cabaran-cabaran dalam dakwah ini, apakah sumber kekuatan Ustazah untuk terus istiqamah, okay? Walaupun di sana terdapat cabaran-cabaran, dan apakah cabaran-cabaran paling besar dalam sepanjang jalan dakwah ini, insya-Allah. Mungkin semua nak tahu tu, semua nak tahu daripada Ustazah sendiri, insya-Allah. Jadi Ustazah, sudah bersedia? Ya. Okey, mungkin mukadimah lain saya akan bertanya Ustazah, apakah kekuatan Ustazah untuk terus istiqamah dalam jalan dakwah inilah, insya-Allah. Silakan. Sebabnya orang sehingga bagi Ustazah ni macam penolak agama. Sebab dengan agama apa semua. Kita kemuliaan dulu. Kemuliaan dulu insya-Allah. Ada penambah. Okey, Ustazah minta tukar soalan. Soalannya Ustazah sekarang ni lihat lebih kepada berniaga, okey. Sebab dulu fokus pada ceramah saja, sekarang sudah ada galeri Ustazah Asma Harun. Kemudian boleh dikatakan agak kerap jugalah untuk berkongsi tentang barangan jualan. Sehingga kan ada kata-kata yang mengatakan Ustazah ni adalah Ustazah yang menunggak agama untuk perniagaan. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan sedikit bagaimana tanggapan itu dan bagaimana Ustazah menjawab kepada persoalan tersebutlah. Okey, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terima kasih ya kepada semua yang hadir. Ini kenapa gelap ni? Mungkin baik. Okey, patutlah. Okey, terima kasih ya kepada sahabat-sahabat yang hadir daripada tadi. Dia kena macam ni sikit. Kena naikkan. Kau tak jadi mendongak tadi. Yang ni kena naikkan sikit. Okey. Jadi ada lebih kurang dalam 3,000 lebih ya yang bersama. Masya-Allah. Makasih pada encik suami. Nampak tu suasana anak-anak duduk makan kacang. Masya-Allah. Saya sedang berada di galeri Ustazah Asma Harun. Jadi soalan tadi tu sebenarnya saya dah mula dah diperkatakan begitu. Bukan sekarang lah, daripada dulu pun kan isu-isu. Lepas tu sekarang ni bila orang lihat Ustazah dah keluar macam-macam produk, satu-satu, mula-mula buku, lepas tu dah ada tudung, kemudian dah ada jubah, ada telekung, lepas tu sekarang makanan sunnah.
Macam-macam ya Ustazah. Bila dah glamour, bila dah masyhur, bila dah popular, menunggang agama, menggunakan pengaruh, menggunakan kuasa untuk berniaga, nak mengumpulkan kekayaan dan sebagainya. Jadi dalam perkara ni saya nak sebenarnya saya nak tulis panjang tentang tomahan seperti ini. Masya Allah. Dulu kami bergerak lebih kurang dalam 2-3 orang kerja dakwah ni. Kami bergerak kerja dakwah ni dalam saya, lepas tu suami bantu, kemudian ada PA seorang, lepas tu ada pembantu seorang lagi yang akan bantu jual buku. Macam tu lah. Kemudian tak lama saya mula fikir dakwah ini perlu berkembang dengan lebih baik, buat betul-betul. Saya selalu sebut masa tu antara titik permulaan saya nak meluaskan, memperkembangkan dakwah ni, masa tu pergi ziarah Datuk Mufti Wilayah Persekutuan. Masa tu ziarah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Lepas tu masa tu masih jadi Mufti Wilayah Persekutuan, Menteri Agama kita. Saya lihat bagaimana suasana Jabatan Mufti yang sangat hebat, dengan setiap setiap bahagian tu ada ramai yang membantu. Contohnya ada unit dakwah, ada unit syariah, kan, ada pengkaji ataupun researcher, kita sebut penyelidik. Untuk bahagian fiqh ada dalam ramai. Kemudian penyelidik untuk akidah, kemudian penyelidik untuk usuluddin, kan, untuk bidang tasawufnya, untuk bidang keluargaan. Kemudian bila balik saya bagi tahu suami, saya kata, bang, insya-Allah satu hari saya pun nak seperti itu. Ini kan saya ingat sikit, kena tengok daripada awal. Okey. Dia saya ingat lagi. Okey. Tak, dia kena gini. Okey. Lepas tu saya macam okey. Kemudian dia nampak macam sampai ke bawah ataupun kena rendahkan kot kaki dia. So dia nampak sampai bawah. Okey, subhanallah. Masa tu bila saya pergi ziarah, saya dapat inspirasi niat ini dalam tahun 2019. Masa ni dalam tahun 2019. Okey, dalam jauh pula ya. Sorry lah, letak je lah sebelah. Kau tak edit turun naik. Minta maaf ya, kita live serentak dengan IG. Masa tu dalam tahun 2019, lepas tu saya balik, saya bagi tahu encik suami, saya kata, bang, kalau boleh satu hari nak macam Datuk Mufti. Saya bukan nak jadi mufti, tetapi saya sedar kekurangan dan kelemahan saya tak mampu untuk sentiasa menjaga kualiti penyampaian dan juga penulisan. Kemudian saya akui saya banyak buat salah juga dalam penyampaian. Jadi saya nak dikelilingi saya ada orang yang membantu, terutamanya ada penyelidik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak share buku yang pertama. Ini saya nak cerita kisah-kisah benar yang saya tempuh sikit dalam perjalanan ni. Tolong ya. Mana Antika? Okey. Masa buku ni keluar dalam bulan 1 2020, buku Sahabat Dunia Akhirat, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada baca ni dalam tempoh 2 bulan, dalam tempoh 2 bulan, Sarah. Okey, dalam tempoh 2 bulan, subhanallah, nanti kena masukkan kata ataupun naik atas. Okey, dalam tempoh 2 bulan buku ini terjual lebih kurang dalam 40,000 naskah. Masa tu ramai orang kata, Ustazah dah jadi orang kaya. Ustazah dari orang kaya dah sekarang. Kan buku terjual sampai 2 bulan dalam tempoh 40,000 naskah. Masya Allah. Jadi bila orang congak-congak, kalau 40, buku ni harga RM25, kan, RM25, 25 kali 40 berapa? Cuba biasakan ni. Ustazah akan banyak untuk kira. Okey. Kalau okey Hana, okey. Nanti jumpa. Okey. Kalau dalam apa ni? Ni 40,000 naskah 60 hari. 40,000 kali 25. Dalam 1 juta. Okey. Dalam tempoh 2 hari jualan buku ni cecah 1 juta. 1 juta tuan-tuan puan-puan sekalian. Buku ni cecah 1 juta. Kemudian sekarang buku Sahabat Dunia Akhirat ini telah dicetak lebih kurang telah pun dicetak macam-macam lah.
Okey, telah pun dicetak sebanyak hampir 80,000. Kalau 80,000 kali 25 2 juta. Ya, lebih kurang dalam 2 juta lebih lah buku ni. Kemudian kita tolak dan kita dapat RM10 je atas sebuah buku, RM10. Jadi RM10 kali 80 berapa Ustaz? 800,000. Lebih kurang lah hasil jualan daripada buku ni dapat untung bersih lebih kurang dalam 800,000. Kalau orang fikir, oh kaya dah Ustazah Asma ni, buku ni saja dah 800,000. Subhanallah. Okey, kemudian belum lagi keluarlah buku yang kedua, iaitu buku yang kedua, buku ni Kembara Menuju Allah. Okey, keluarlah buku Kembara Menuju Allah ni, set Kembara Menuju Allah. Set Kembara Menuju Allah ini dijual dengan harga yang premium, yang tinggi, Masya Allah. Lepas tu dah dicetak lebih 100,000 naskah, 100,000 lebih, 150,000 mungkin naskah, sebab dia sekali 4, jadi orang beli set-set kan. Jadi untuk satu Kembara Menuju Allah ni pun untungnya banyak. Kalau kita kira dah RM60, 40, kalau kita kira macam ni lah, untung bersih tu kan. Untuk buku saja bagi tahun 2020 dalam lebih kurang dalam 1.5 juta macam tu lah. Itu buku saja. Belum memang kita kembang dalam tahun 2020 adalah buku. Yang lain tu baru bermula lah hujung tahun. Peringkat awal saya pun bila jualan buku, lepas tu kita dapat hasil pada buku sekian-sekian campur dengan royalty, kita dapat pendapatan yang sangat banyak, masuk dalam akaun sangat banyak kan. Mula-mula 1,000, lepas tu naik 10,000, lepas tu boleh cecah 100,000 dalam akaun. Bayangkan dalam akaun personal, tuan-tuan puan-puan sekalian, pada tahun 2020, awal tahun 2020. Masa tu saya dah rasa macam berapa bulan sebelum tu kami menjalankan kerja dakwah dalam keadaan orang kata cukup-cukup makan. Kadang-kadang orang jemput jauh kan, ke Terengganu, ke Kedah, ke Pahang, ke jauh orang jemput, tapi bila diberikan orang kata sagu hati, satu nilai yang duit minyak pun tak lepas. Ada yang bagi 200 pada jauh perjalanan ni kan, makan masa 2 hari. Ada yang bagi 300, bahkan ada yang tak bagi. Itu pun masih lagi ada fitnah yang berlegar tentang saya. Kata Ustazah Asma dah glamour kena bayar 2,000, Ustazah Asma dah glamour kena bayar 10,000. Saya kata semua tu fitnah, saya tak pernah letak harga. Melainkan ada salah faham yang berlaku dan ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak benar. Masya Allah. Ada yang kata Ustazah sekian-sekian, apa tomahan yang saya tak terima? Nabi baru, reka agama baru, penunggang agama, pendusta, pemfitnah agama. Mungkin kadang-kadang follower tak nampak sisi hidup saya. Yang saya nak cerita tuan-tuan puan-puan, bukan saya dah jadi kaya, saya jadi jutawan, tak. Masa tu masuklah dalam bulan 3. Saya syukur sangat. Masuk bulan 3 tahun 2020, ada hamba-hamba Allah datang kepada saya. Ini start PKP tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada beberapa hamba Allah datang jumpa, dia kata, Ustazah boleh tak terima kami? Saya kata, terima kamu? Berapa orang? Dia kata, boleh tak terima kami Ustazah? Kami sebenarnya ramai, kami diberhentikan kerja. Kami diberitakan kerja Ustazah. Kan start PKP ni. Saya kata, kamu daripada grup mana ya? Lepas tu ceritalah sekian-sekian, mereka adalah penggerak bagi mu'alaf yang masuk Islam. Adalah isunya sekian-sekian. Saya kata, berapa orang yang diberhentikan? Ramai Ustazah, dah 60 lebih. Bayangkan mereka ni adalah ibu ayah, mereka ni orang yang bekerja dengan allowance yang sangat sedikit, menyara keluarga dan sebagainya. Kemudian mereka kata, Ustazah, kalau kami berhenti, kami memang fikir juga tentang diri kami, tapi yang lebih kami fikirkan adalah tentang mu'alaf-mu'alaf yang kami jaga, yang kami sentuni, yang mereka sedang belajar. Kalau kami berhenti Ustazah gini-gini. Lepas tu saya kata, macam ni lah, datang je, tapi saya tak mampu ramai, kita ambil 14 orang dulu. Saya kata sorting berapa yang terbaik di kalangan yang mengajarkan mu'alaf, insyaAllah kami tanggung. Kemudian bila, bayangkan tuan-tuan perempuan, Allah jaga saya dalam keadaan masa tu rezeki melimpah ruah. Daripada sebelum itu, saya sendiri pun tak cukup pendapatan untuk bayar gaji. Gaji 2 orang je pekerja masa tu, 2 orang saja. Gaji nak bayar pekerja pun tak cukup, bahkan untuk bahagian kita. Masa tu staff kata, Ustazah sendiri pun tak ada. Saya tahu berapa orang bayar Ustazah. Saya nak bagi tahu sungguh ya, dalam awal tahun 2020, hujung tahun 2019, orang bagi saya RM60.
Ada tempat yang saya minta boleh tak naikkan 100, dia orang kata Ustazah dah tunggang agama. Saya minta naikkan 100 je. Saya kata sebab sekarang saya dah ada 2 pembantu, saya tak larat dah. Seorang tolong jual buku, seorang ni. Lepas tu ada tempat yang kita pergi jauh sikit, kita kata boleh tak naik sikit jumlah. Itulah sebenarnya ujian dan mehnah dalam jalan dakwah. Mungkin ada yang sekian-sekian, ada yang nak jatuhkan kita dengan fitnah yang macam-macam lah. Lepas tu kan, muslimin-muslimat, tiba-tiba rezeki Allah daripada jualan buku, Allah bagi melimpah ruah. Kan dalam tempoh 2 bulan masuk dalam akaun syarikat puluh ribu sampai ratus ribu. Tapi Allah jaga kami, Allah jaga. Dalam tempoh berapa bulan, maksudnya 1 bulan, kami belum sentuh duit tu. Yang kami bayangkan dengan suami, bang, Alhamdulillah rezeki kita kan makbul hajat kita bang. Masa tu saya cakap dengan suami untuk tutup hutang. Sebab hutang kami sangat banyak, beratus ribu. Hutang itu masa suami sambung PhD luar negara, masa kami kerja dulu, hutang kerana kelalaian diri. Kan hutang macam-macam lah, pinjaman, kita cuba berniaga tak jadi, masa lepas saya berhenti. Kemudian kita kata okey, tapi Allah tak izinkan untuk kami utamakan diri kami. Kami daripada ada 3 kereta, sebab saya kerja, suami kerja masa tu, lepas tu 1 kereta family, kita jual 2. Kan tinggal 1 dalam keadaan situasi ekonomi masa tu. Dan subhanallah, masa tu mungkin kalau fikir boleh beli rumah cash. Kan duit dah ratus ribu ni. Boleh beli kereta cash. Tapi bukan itu yang kami lakukan. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah datangkan sekumpulan manusia yang ramai berhenti kerja. Kemudian kita terima serentak lebih kurang dari 15 orang. Tugas mereka adalah menyambung kerja dakwah, pergi mengajar mu'alaf ke rumah. Saya kata jangan berhenti, kamu terus mengajar, teruslah sambung, continue mengajar fardu ain. Sebab mereka itu baru masuk Islam, tak ada siapa yang guide. Lepas tu mereka pula susah. Saya kata tak apa, mereka susah, kamu jangan keluar duit poket, kita akan jana pendapatan sendiri. Subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian. Setelah itu memula datang 14 orang. Bayangkan ya, sebelum itu kita bayar gaji lebih kurang dalam 2,000, 4,000. Tiba-tiba masuk dari 15 orang, gaji lebih kurang dalam 40,000. Meningkat. Lepas tu bercakap dengan suami, bang, mengejut kita ni, kita gajikan ramai orang, tak apa, rezeki Allah ada. Yakin dengan intan surullah yang suruhkum, kamu bantu agama Allah, Allah akan membantu kamu. Kemudian tuan-tuan puan-puan sekalian, masuk bulan seterusnya, lebih ramai yang datang minta kerja. Lebih ramai yang datang untuk memohon pekerjaan. Di kalangan ibu tunggal, di kalangan asnaf, fakir miskin, di kalangan suami yang hilang kerja, isteri yang hilang kerja, ibu tunggal, ada berapa orang di sini. Akhirnya dalam tempoh yang sangat cepat, sehinggalah masuk ke bulan 8 tahun lepas, bulan 9, jumlah pekerja kita telah pun cecah dalam 55 orang. 55 orang. Mungkin bagi setengah syarikat yang gegasi itu sedikit, tapi bagi kami yang baru bermula dalam 1 tahun, jumlah pekerja 55 orang itu ramai. Kemudian bila berlaku PKP, subhanallah, bila berlaku PKP bulan 2, bulan 3, lepas tu berlaku lagi PKP kedua dan sebagainya, tuan-tuan puan-puan sekalian, kami struggle sebab gaji saja setiap bulan 120,000. Gaji saja untuk 55 orang 120,000 tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila PKP kali kedua diumumkan, sebab dulu bila saya turun ceramah, orang datang dan 1,000. Kadang-kadang kehadiran ada 1,500. Jualan buku sangat laju. Masa bulan 1, itu yang banyak jualan tu, boleh 2 bulan habis 40 buah. Bulan 3 laju, tapi bila berlaku dilarang ceramah tak boleh turun lagi, ceramah online saja. Bahkan ramai bila ceramah online orang tak nak bayar. Orang tak faham tanggungan apa yang saya lalui. Kemudian, subhanallah, alhamdulillah, hasil simpanan daripada awal tu, dengan bayar gaji pekerja 120,000, accountant takut. Ustazah, kita nak gaji lagi seminggu. Tapi separuh pun tak sampai ustazah. Macam mana ustazah, kita nak potong gaji pekerja ke? Ataupun kita nak buang pekerja ke? Saya daripada awal bulan 3 sampai bulan 4, bulan 5, bulan 6 sampai sekarang, saya kata pada accountant, kita jangan sekali-kali fikir nak buang pekerja. Dan jangan sekali-kali fikir nak potong gaji pekerja. Kita bagi full, kemudian kita tak nak buang walaupun seorang. Saya kata, ustazah macam mana? Saya kata, yakin. Nama dia Hafizah. Hafizah kena yakin. Siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Bayangkan tuan-tuan puan, kadang-kadang 5 hari untuk kumpulkan 120k itu sangat mustahil. Itu baru gaji. Kemudian, kenapa ustazah ramai sangat pekerja? Pekerja ustazah untuk bisnes. Tuan puan, kalau siapa yang datang, mereka akan tahu.
Untuk perniagaan yang menggerakkan hanyalah lebih kurang dalam 14 orang. 14 orang tu lah handle kurma, handle buku, handle tudung, handle jubah. Yang mana produk Ustazah Asma bukanlah laju macam orang-orang lain semua, tak. Lepas tu dia kata bila dia kira-kira Ustazah, tak mampu ni Ustazah, kita nak bayar gaji pekerja yang ramai ni, 120k sangat tinggi. Dan pekerja Ustazah Asma bukan keseluruhannya yang untuk bahagian berniaga, tak. Tetapi yang paling ramai adalah untuk menggerakkan kerja NGO. Untuk unit dakwah, untuk unit kebajikan saja 14 orang. Untuk unit penyelidikan ada 6 orang. Subhanallah. Kemudian untuk unit dakwah ada 5 orang. Maksudnya di sini, subhanallah, setiap pembelian yang kalian beli melalui galeri Ustazah Asma, itulah yang jadi sumber pendapatan dan kita bayar gaji. Dan staff kita ini buat kerja dakwah, kerja amal sepenuhnya. Researcher, tuan-tuan puan-puan, bila follow FB Ustazah Asma kan, kalian akan tengok apa? Sekarang penulisan yang bagus, kena hasilkan buku yang bagus, kita nak jawab masalah rumah. Mula daripada hari tu saya kata okey, kita buka jawatan untuk kaunselor, sebab saya tengok ramai sangat yang ada masalah rumah tangga. Masa tu accountant cakap, Ustazah biar betul nak tambah lagi. Ustazah fikir betul-betul tak ni nak tambah penjawatan ni, nak buka lagi jawatan ni. Saya bagi tahu accountant, memang accountant perasan tak? Puan Fizah perasan tak? Memang setiap bulan kita rasa kita tak cukup. Saya nak bagi tahu duit simpanan kami yang hari tu dah habis. Yang cerita tadi tu sampai simpanan beratus ribu tu habis sekelip mata, tuan-tuan puan-puan sekalian. Masuk bulan 6, bulan 7 habis. Habis ke mana? Adakah kami beli rumah cash tak? Adakah kami beli kereta cash tak? Adakah kami tutup hutang kami tak? Ada tutup sikit-sikit. Tapi apa yang kami buat adalah kami renovate pejabat untuk jadikan pejabat yang baik untuk kerja dakwah. Kemudian kami renovate buat galeri ni habis berapa ratus ribu pejabat. Kemudian kita buat dewan. Kemudian kita buat klinik Al-Quran untuk percuma. Subhanallah, masa tu saya rasa syukur kepada Allah. Rezeki yang Allah bagi serentak mengejut. Kami tidak dilalaikan dengan rezeki itu untuk mengumpul kekayaan dan mengumpul harta. Tetapi Allah terus datangkan kumpulan manusia yang nak bantu agama Allah. Yang mana mereka ini perlukan sumber keuangan untuk survive. Mereka ada anak, mereka ibu tunggal, ada 4 orang anak, ya, sekian-sekian orang fakir miskin yang kita bagi tugas, kita bagi kerja. Kita kata kalau kamu betul nak bantu agama Allah, kamu niat betul, kamu bertahan, sebab kalau kamu bersama dengan saya seorang yang tegas, saya seorang yang teliti. Kadang-kadang saya saya bagi tugas yang banyak dan memang staf di sini kerja sangat tekun sampai lewat malam kalau tugas mereka tu belum siap. Saya seorang yang tegas. Dalam tegas ada lembut, ada penyayang, tetapi mereka tahu bagaimana budaya kerja di sini. Bukannya ada waktu rehat, adalah rehat yang diperlukan, tak ada waktu kosong. Bahkan senarai tugas yang saya berikan banyak. Sebab saya kata kita berniaga dan mereka ini nak tolong kerja dakwah, kerja amal, kamu kena kerja yang betul-betul. Kalau kira gaji yang kamu dapat di sini mungkin tak setimpa dengan tugas kamu buat, tapi gaji daripada Allah di akhirat kelak lebih banyak. Selalu saya ingatkan kepada staf-staf, kepada rakan seperjuangan, pekerja-pekerja di sini. Kalau kamu nak bandingkan gaji di sini mungkin tak setinggi dengan kamu ada degree, kamu ada master, dengan kamu bekerja di sini berbanding kamu bekerja di luar sana. Tetapi kamu di sini penat, letih bekerja, tapi insya-Allah berbaloi, kerana mudah-mudahan gaji yang Allah beri di akhirat kelak itulah yang menjadi penawar kita. Dan alhamdulillah memang ada yang tak tahan bekerja dengan saya. Ada yang kerja 3 hari berhenti, ada kerja berapa bulan berhenti. Mungkinlah dari satu sudut kerana saya minta di sini kerja kelas pertama, mungkin tak sampai kelas pertama dari segi disiplin, dari segi etika dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, alhamdulillah lebih ramai yang bertahan untuk sabar, untuk mujahadah bersama-sama. Jadi walaupun mungkin ada yang bertanya, Ustazah, apa tip Ustazah berniaga walaupun baru? Kita berniaga bulanan lebih kurang dalam dapat jualan 400,000 ke 500,000. Dan jujur saya bagi tahu, start daripada bulan 8, bulan 7 sampailah sekarang, kami sendiri, saya sebagai owner lah, kan, suami. Kalau orang nampak, ui Ustazah laku, kaya, ada orang beli saya, masyuk, dia kata. Kaya, Ustazah jutawan. Kan, saya senyum je lah, saya kata, okey, amin. Accountant tahu, daripada bulan 8 saya mula berniaga sungguh-sungguh, bulan 7 kami belum dapat ambil untung berniaga.
belum dapat ambil. Tak ada saya kata, Puan Fiza saya nak 5,000 boleh tak? Puan Fiza saya nak 10,000 boleh tak? Takkan jualan 400,000 saya tak boleh 2,000 kot. Takkan tak boleh 5,000. Memang tak ambil. Accountant tahu, kalau tanya accountant, memang saya suruh accountant declare. Ustazah dengan Ustaz pernah tak ambil untung berniaga? Tak ambil. Kalau orang nampak, kenapa Ustazah tak ambil? Memang tak dapat ambil. Sebab tak cukup untuk saya ambil. Cukup untuk bayar gaji pekerja, cukup untuk bayar sewa. Kita punya utility tinggi. Lepas tu dengan staff yang ramai, memang tak cukup. Bunyi 400,000 hasil jualan, 500,000. Tapi biasa keuntungan 30% saja. Kan kalau 400,000, 500,000 keuntungan, Ustaz berapa ya? Kalau 400,000, 500,000, ambil 30% untung bersih. Tolak api air, kemudian tolak modal, sebab buku ni harganya 25 tapi kita dapat RM10 lah atas setiap jualan. RM10 tu kita bagi dengan ejen lagi. RM10 pula, situlah semua kos-kos. Berapa? Persen, 30% daripada 400,000 berapa? RM120,000. Okey. Kalau jualan kita 400,000, kemudian kita ambil 30%, kita dapat RM120,000. RM120,000 tu cukup-cukup untuk bayar gaji pekerja dengan EPS so. Kemudian sewa semua hampir RM10,000. Campur api air, kos-kos sekian, memang kami tak sempat ambil. Subhanallah. Jadi yang nampak Ustazah Asma, kadang saya malu tuan-tuan puan nak iklan, tapi bila accountant kata, Ustazah tak cukup ni nak bayar gaji pekerja ni, kita nak potong gaji ke bulan ni? Tak. Jangan sekali-kali kamu fikir nak potong gaji, saya akan ikhtiar. Itulah yang berlaku. Kadang-kadang saya akan buat promosi, kadang-kadang buat iklan tu, buat iklan ni. Walaupun saya dituduh sebagai ustazah dah tunggang agama, ustazah dah guna glamour. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak cerita juga. Tak apalah, ini sesi sharing lah kan. Bukan luahan, saya nak share pengalaman saya. Start daripada saya, Allah berikan kurniaan dan ujian glamour, Masya Allah. Tawaran datang begitu banyak melalui TV, melalui media sosial. Yang pertama tawaran duta. Subhanallah. Tawaran duta yang datang begitu banyak. Macam-macam nak suruh saya jadi duta. Duta produk kesihatan, duta produk kecantikan, duta produk baju semua. Duta kapal mewah yang nak tawarkan puluh ribu, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada tu Ustazah cakap sikit je pasal produk saya, nak bayar 10,000. Kan, cakap tu dalam 20 minit cukup lah, setengah jam nak bayar 10,000. Subhanallah. Tuan-tuan puan pernah tak tengok saya jadi duta apa-apa sampai hari ini? Pernah tak tuan-puan tengok saya jadi duta apa-apa produk? Tak pernah kan? Sebenarnya itu di antara permintaan ibu dan suami saya. Jangan jadi duta apa-apa. Saya kadang-kadang tengah tak ada duit ni. Tak ada duit nak bayar staf pekerja ni. Kita sendiri tak fikir ni, fikir staf ni. Fikir pekerja ni. Kan? Tiba-tiba datang je tawaran. Ustazah untuk jadi duta produk, untuk paid review sekian-sekian. Kami nak bayar 10,000. Ustazah boleh tak? Lepas tu PA tanya, Ustazah nak terima tak ni Ustazah 10,000 ni? Kan kita sekarang sedang tak cukup duit ni kan? Saya kata tak. Prinsip Ustazah sama. Ustazah tak nak terima. Bukan Ustazah sombong. Tetapi sekali Ustazah terima, Ustazah tak boleh tolak produk orang lain nak suruh jadi duta. Jadi kamu kena faham prinsip Ustazah. Kalau kamu tahu ada orang nak buat tawaran untuk duta, tolong bagi tahu ayat yang sama saja. Mohon maaf, Ustazah berterima kasih, tetapi Ustazah tak mampu untuk terima untuk jadi duta buat saat ni. Tuan-tuan puan-puan, populariti datang ujian. Ujian apa? Dunia datang untuk tawaran duta dan kami tolak selama 2 tahun dengan cara yang baik. Sebab itu semalam pun ada lagi yang masuk direct message saya. Kemudian satu itu duta, kedua paid review di Instagram, di FB. Banyak. Ustazah boleh tak untuk paid review nak bayar 5,000? Ustazah cakap 5 minit je. Sebab mereka tahu Ustazah ada pengaruh. Ustazah paid review nak bayar 2,000. Cakap 10 minit orang nak bayar 2,000. Tuan-tuan puan nak tak? Cakap setengah jam orang nak bayar 10,000. Tuan-tuan puan nak tak? Subhanallah, saya pejam mata tuan-tuan puan-puan. Saya tolak dengan baik. Saya kata minta maaf, saya tak buat paid review. Saya bukan tak nak tolong puan berniaga. Saya bukan tak nak tolong tuan berniaga. Kadang-kadang orang nak buat paid review ni orang-orang dah jutawan dah. Kan, orang-orang kaya dia boleh bayar kita 10,000, dia boleh bayar 15,000. Saya kata tak. Saya tak terima. Saya ucap terima kasih. Saya bukan sombong. Tapi bayangkan kalau saya terima daripada Datuk, ada Datin, ada Tan Sri, ada orang kaya. Kalau saya terima,
Kemudian lepas itu akan ramai lagi yang minta untuk saya paid review. Saya nak tolak untuk alasan apa? Kan, adakah sebab saya memilih bayaran dan saya bukan tujuan saya untuk itu. Nanti saya akan leka dengan dunia. Dunia datang tuan-puan sekalian. Itu yang kedua, paid review jadi duta. Kemudian yang ketiga datang dalam bentuk apa? Nak bercakap dengan Ustazah Asma. Ustazah nak bercakap dengan Ustazah melalui PA masuk. Beratus-ratus permohonan nak mengadu masalah rumah tangga. Orang VIP, orang-orang kaya, orang-orang yang orang politik, tuan-tuan puan-puan sekalian, hubungi. Bahkan ada pihak yang jauh lebih tinggi. Melalui PA masuk, melalui PM masuk. Ustazah, berapa pun Ustazah letak harga untuk bercakap dengan Ustazah, saya sanggup bayar. Maksudnya untuk bercakap dengan saya 5 minit, 10 minit ataupun setengah jam nak mengadu masalah, Ustazah tetaplah berapa ribu pun saya sanggup bayar. Tuan-puan, bayangkan saya boleh buat duit dengan cara tu. Bercakap dengan Ustazah Asma 1 jam untuk konsult masalah rumah tangga, letak 5,000. Untuk orang kaya yang ada juta-juta, 5,000 tu tak ada nilai bagi mereka. Bayangkan kalau saya setuju, saya kata okey, kita terima, buat 1 hari, subhanallah, kita terima contohnya, buatlah 1 hari untuk saya jawab call saja. Kan, untuk VIP, ini layan untuk VIP saja. 1 jam letak 5,000, 1 jam letak 2,000. 1 hari saya boleh dapat 20,000. 1 hari saya boleh dapat, Masya Allah. Tapi apa yang saya jawab kepada PA, tolong bagi ayat standard dan jangan sampai Ustazah tahu siapa-siapa. Saya kata bagi tahu, minta maaf Ustazah, mohon maaf, bukan Ustazah tak sudi nak bercakap, nak bantu masak rumah tangga, tetapi Ustazah tak dapat kerana komitmen. Saya bagi tahu PA, tolong Ustazah tak nak terima. Dan saya bagi tahu bila PA tanya kenapa Ustazah, kita kan sedang memerlukan duit sekarang dan ini mungkin bentuk rezeki. Saya kata begini, saya nak cakap, saya pun sebab tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya kata begini Amira, saya kata, bila kita mula bergantung dengan duit yang orang bagi, kita kurang bergantung dengan Allah. Saya kata, yang saya bimbang bukan duit. Yang saya bimbang bukan duit tak cukup nak bayar gaji pekerja. Yang saya bimbang bukan saya kehilangan. Yang saya paling bimbang adalah kita kehilangan pertolongan Allah. Duit datang tuan-tuan puan-puan sekalian dalam bentuk sekian, dalam bentuk tawaran. Kan, dunia datang. Tapi yang saya kata, yang saya paling takut, bukan saya takut duit tak datang, bukan takut tak cukup duit, tak cukup bayar gaji pekerja. Tapi yang paling saya takut adalah tak dapat pertolongan Allah. Ini ujian Allah, ini ujian Allah. Adakah dia kata Ustazah, dia akan memerlukan, Ustazah cakap, saya kata, daripada 1 jam saya bercakap telefon, 2 jam saya bercakap untuk 1 orang, lebih baik saya ceramah walaupun percuma. Saya ceramah, saya kongsi bagaimana nak handle masalah rumah tangga. Dengan ceramah orang tengok 2,000, dengan ceramah orang tengok 3,000. Lepas tu berkembang lagi. Jadi dengan saya ceramah 1 jam, saya boleh membantu 1,000 orang. Berbanding saya bercakap 1 jam, saya dibayar 5,000, saya dibayar 2,000, tetapi saya hanya bantu seorang. Saya kata diri saya untuk umat, bukan untuk mereka yang VIP, mereka orang kaya, tidak. Saya tolak. PA dah buat ayat standard. Sebab itu ada orang kata Ustazah Asma sombong, tak nak layan bercakap. Ustazah Asma sombong, tak nak jadi duta. Ustazah Asma sombong, tolak untuk paid review. Saya kata bukan saya sombong. Yang paling saya takut, saya susah nak jaga hati saya, diri saya. Saya susah. Yang paling saya takut tuan-tuan puan, saya tak dapat pertolongan Allah. Itu ingatan mak dan ayah saya juga. Dia kata, Asma, mak saya kata, sekarang kamu dah glamour, tawaran datang macam-macam. Mak tak nak Asma terima apa-apa pun tawaran. Dan jangan gunakan kemasyhuran untuk dunia. Sebab mak kata, mungkin manusia, kita nampak manusia boleh tolong kita, bagi kita duit. Tetapi bila Allah tinggalkan kita, bila tak dapat pertolongan Allah, duit manusia tak ada erti lagi. Adakah kamu nak hancur Asma kerana agama? Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan memang benar. Contohnya untuk memang benar, ini menjadi satu ujian, ini menjadi satu cabaran, Masya Allah. Dan ini berlaku hampir setiap bulan. Apabila kita nak bayar gaji, contohnya kan, bila ni lah dekat lagi gaji, lebih kurang dalam berapa 10 hari, kita belum cukup lagi. Ustazah, akaunten dah pening. Ustazah, macam mana kita nak buat sekian-sekian, macam mana ya? Tuan-tuan puan-puan, miracle happen. Datang individu, datang. Ustazah Asma dalam keadaan contoh, subhanallah, tolong ya.
dalam keadaan contohnya ini berlaku 5 hari lagi, 2 hari lagi nak bayar gaji staff. Akauntan kata, Ustazah macam mana ni, kita tak cukup ni Ustazah, hasil jualan bulan ni memang rendah sangat Ustazah. Saya kata insya-Allah Allah akan bantu kita. Saya buat solat hajat, kita minta tolong dengan Allah. Ya Allah, aku takkan potong, ini rezeki pekerja ya Allah. Walaupun orang nampak Ustazah beria berniaga, Ustazah ni nak kumpul harta, tak. Kemudian miracle happen. Ada individu datang, Ustazah, ini duit bukan untuk sahabat amalkan, ini duit untuk bayar gaji pekerja Ustazah. Saya kata, macam mana tuan tahu? Ada yang bagi 20,000, ada yang bagi 10,000. Saya kata, wallahualam, saya tahu staf Ustazah buat kerja dakwah. Saya tahu staf Ustazah tak guna duit orang ramai untuk bayar gaji NGO. Ustazah guna, walaupun sebenarnya duit sumbangan orang ramai melalui NGO banyak, tuan-tuan puan-puan, ada juta. Tapi kami tak guna duit NGO itu untuk bayar gaji pekerja. Tuan-tuan puan kena faham. Walaupun sebenarnya boleh guna duit NGO tu, boleh guna untuk kos bayar gaji pekerja. Tetapi saya selalu sebut, kita cuba survive daripada hasil jihad ekonomi kita untuk bayar gaji pekerja. Sebab Ustazah takut nak guna duit orang ramai. Takut. Biarlah duit orang ramai itu kita benar-benar manfaatkan, bantu orang susah, bangsa banjir, orang sakit, orang fakir miskin. Kita bagi percuma gerobok asnaf mingguan 10,000 untuk kita bagi makan untuk bekalan sekian-sekian. Pagi ni ada orang minta, orang yang sakit, duduk kanser, sakit minta katil, kita bagi katil, kita bagi wheelchair. Kita kata itulah duit sumbangan orang ramai, kita gunakan sungguh-sungguh. Yang orang lapar pada Sabah, Sarawak dan sebagainya suruh Malaysia. Kita jangan guna duit NGO untuk kos operasi kita. Biarlah staf kita walaupun buat kerja NGO, kita bayar daripada hasil berniaga. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Inilah antara ujian dan cabaran apabila kita diuji dengan yang disebutkan sebagai kemasyhuran, kemuliaan. Kalau kita tak amanah, tak jaga kemuliaan yang Allah beri, kita akan jadi manusia yang hina di mahsyar kelak. Kalaulah ilmu yang Allah beri ini tidak digunakan sebaiknya, saya orang yang pertama akan diheret ke dalam neraka. Ini hadis Nabi yang sahih, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nabi menyebutkan tentang 3 golongan yang akan ditarik. Pertama, masuk neraka Allah, akan diheret wajahnya. Subhanallah, tolong cari hadis tu. Golongan yang pertama ditarik ke dalam neraka. Ada hadis tu, hadis sahih. 3 golongan yang pertama akan ditarik ke dalam neraka Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Tolong cari. Ada jumpa? 3 golongan yang ditarik ke dalam neraka Allah. Saya selalu sebut 3 golongan ke 4 golongan. 4 golongan yang ditarik, terawal akan ditarik masuk ke dalam neraka Allah. Saya selalu sebut dekat suami, dekat sahabat-sahabat perjuangan. Saya takut saya golongan yang pertama masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bukannya ni. Kita kena cari semua bila Ustazah minta. Saya tak tahu siapa yang jumpa dulu. Encik suami. Ada hadis Nabi yang sahih, golongan yang terawal dicampakkan ke dalam neraka. Ini peringatan untuk kita semua insya-Allah. Golongan yang terawal masuk neraka. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini telah diceritakan. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, sahabat-sahabat sekalian. Hadis sahih, 3 golongan yang pertama masuk neraka. Mari kita semak. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa ada 3 golongan yang pertama akan masuk neraka. Siapakah mereka? Hadis ini telah diceritakan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Pernah dikisahkan seorang tabi'in datang bertemu dengan beliau lalu bertanya, "Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepadaku hadis yang paling kau takuti." Subhanallah. Seorang tabi'in jumpa Abu Hurairah ni, sahabat Nabi, bertanya, "Wahai Abu Hurairah, ceritakan kepadaku hadis yang paling engkau takuti." Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan 3 golongan itu. Maka beliau pengsan akibat terlampau takut. Subhanallah. Selepas beliau sedar kembali, beliau sambung cerita dan beliau pengsan lagi. Setelah sedar, beliau cerita lagi dan pengsan buat kali ketiga. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bayangkan Abu Hurairah ketika menceritakan hadis ini, setiap kali menyebutkan tentang golongan pertama pengsan, golongan kedua pengsan, golongan ketiga pengsan, kerana terlampau takut dengan hadis Nabi ni, dengan 4 golongan yang pertama masuk neraka.
Okey, mari kita tengok apakah maksud hadis Nabi ni. Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama yang diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Orang itu dihadirkan di hadapan Allah lalu diingatkan nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepadanya. Orang itu mengingati semua nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, apakah yang engkau lakukan untuk mensyukuri nikmatku ini? Orang itu menjawab, aku berjuang di jalanmu hingga terbunuh ya Allah. Lalu Allah berfirman, engkau berdusta. Akan tetapi sebenarnya engkau berjuang agar disebut sebagai pejuang ataupun disebut sebagai syahid. Subhanallah. Dan memang sememangnya orang ramai menyebutkannya begitu. Lalu orang itu diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkannya ke dalam neraka. Maksudnya wajahnya tu diseret, tuan-tuan puan-puan sekalian. Wajahnya itu diseret, maksudnya muka di bawah, muka wajah di bawah, lalu diseret, dicampakkan ke dalam neraka. Ini golongan yang pertama, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang mana mereka ini adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia mati syahid. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu telah lakukan waktu hidup kamu di dunia dahulu dengan segala nikmat yang telah aku berikan? Ya Allah, aku berjuang di jalanmu ya Allah sehingga aku mati syahid. Lalu Allah berkata, tidak, kamu berjuang untuk mendapat gelaran syahid dan kamu telah dapatkannya, dan kamu digelar sebagai syuhada. Tetapi Allah tahu niatnya adalah bukan berjuang kerana Allah. Saya bagi tahu, saya kata saya takut. Saya sebut saya berjuang di agama Allah. Saya berjuang, tetapi rupanya saya berjuang bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah. Saya berjuang bukan untuk Islam, tapi rupanya saya berjuang untuk diri saya, untuk dapat kemasyhuran, sampai saya sebut sebagai pejuang agama Allah, sampai saya disebut sebagai pendakwah. Saya kata saya takut bang. Saya yang pertama dicampakkan ke dalam neraka. Sebab bayangkan hamba Allah ini, mereka mati syahid. Dan kita tak boleh fikir bagaimana orang yang sampai mati syahid di jalan Allah pun tidak lepas ujian hati. Mereka digelar syuhada. Mereka mati dibunuh ketika di medan perang pun belum tentu akan selamat daripada fitnah dunia ini. Masya Allah. Kemudian golongan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, penjelasan tadi, golongan ini telah dicampak ke neraka walaupun dia telah dibunuh di medan perang atas jalan Allah, tapi niatnya bukan kerana Allah, tetapi kerana hendak mendapat pujian orang. Dia mahu orang melihat dia sebagai seorang yang berani, maka Allah azabkan dia. Na'udzubillah. Lalu Allah memanggil golongan yang kedua, iaitu seseorang yang belajar ilmu lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Ini golongan saya ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang Allah berikan saya ilmu, kemudian saya mengajarkan ilmu, tuan-tuan puan-puan. Allah memanggil seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Orang ini dihadirkan lalu disebutkan kepadanya semua nikmat Allah sehingga ia mengingatinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah yang engkau lakukan untuk mensyukuri nikmat-nikmat ini? Lalu dia menjawab, aku mempelajari ilmu, lalu aku mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran ya Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya, engkau berdusta. Akan tetapi engkau belajar agar disebut sebagai alim. Engkau belajar, engkau menyampaikan ilmu sebab engkau nak beri gelaran alim. Dan membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai hafiz, sebagai qari. Subhanallah. Hari ini tuan-tuan puan-puan sekalian, ramai qari, ramai hafiz, ramai orang alim. Sibuk mengajarkan ilmu, mendapatkan pengaruh. Subhanallah. Dipuji, dipuja. Kan digelar al-hafiz, digelar sebagai qari, tetapi akhlaknya tak seumpama. Akhlaknya bukan berakhlak Al-Quran. Hafaz Al-Quran 30 juzuk, tapi lidahnya tak umpama lidah orang yang memiliki Al-Quran. Maki hamun, menghina, memburukkan orang. Ramai mana hari ini para alim ulama bergaduh. Kita tengok di Malaysia apa yang berlaku. Puak ni, golongan ni fitnah golongan tu. Puak ni menghina golongan sana, puak ini maki sini. Dan hari ini kita melihat ujian apa? Orang alim ulama hilang adab, hilang akhlak. Na'udzubillahi min zalik. Saya sangat takut situasi ini. Kerana apa? Kerana ego, kerana pengaruh, kerana mengumpulkan. Bahkan hari ini, masyarakat pula mula menasihati alim ulama supaya berhentilah bergaduh, berhentilah menghina, berhentilah saling menjatuhkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan ya, dalam hadis ini Allah mengatakan, subhanallah, Allah memanggil, lalu Allah berkata, Allah berfirman, engkau berdusta.
Akan tetapi engkau belajar agar disebut alim, nak dapat gelaran, dan membaca Al-Quran agar disebut hafiz. Dan sememangnya orang ramai menyebutnya seperti itu. Orang itu lalu diseret di atas wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Penjelasan adalah golongan yang seperti ini telah dicampakkan ke dalam neraka meskipun dia adalah alim ulama, tetapi telah menghabiskan masanya dalam dakwah dan mengajar ilmu agama untuk mengejar nama, untuk mengejar kemuliaan, untuk mengejar pengaruh, tetapi bukan kerana Allah, kerana hendak mengejar populariti, hendak orang memandang dia dengan kehormatan, maka Allah memberikan dia azab. Na'udzubillah min zalik. Golongan yang ketiga, Allah lalu memanggil seseorang yang telah diberikan harta yang melimpah ruah. Orang ini dihadirkan lalu disebutkan kepadanya nikmat. Lalu Allah bertanya, apakah yang engkau lakukan dengan segala nikmat yang aku berikan ketika hidup di dunia dahulu? Lalu dia menjawab, aku membelanjakannya di tempat-tempat yang engkau redai. Aku bersedekah ya Allah daripada harta yang engkau berikan. Lalu Allah berfirman kepadanya, engkau berdusta. Akan tetapi engkau melakukannya agar dikenali sebagai dermawan. Dan memang orang telah menyebutnya seperti itu. Orang itu lalu diseret di atas wajahnya dan kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Golongan ini diazab bukan kerana dia menderma, bukan kerana Allah, tetapi hendak menunjukkan amalannya kepada orang lain supaya orang memuji dia sebagai seorang dermawan. Maka Allah berikan dia azab. Na'udzubillah. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Bukan hadis dhaif, bukan hadis yang hasan, tetapi hadis pangkatnya hadis sahih, hadis yang dijamin sebagai kesuciannya, kebenarannya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, golongan ketiga adalah golongan yang Allah uji dia dengan apa? Dengan harta. Lalu Allah bertanya dia, apa yang telah kamu lakukan dengan harta yang telah diberikan? Lalu dia berkata, aku bersedekah ya Allah. Dan memang betul-betul dia melakukan sedekah. Dia memang betul-betul melakukan infak. Kan, sampai dia dipuji oleh Allah, seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, kan? Dan dia benar-benar seorang yang pemurah. Dia bukan tak pemurah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebagian hartanya dia banyak infak, namun dia kalah dengan ujian apa? Pujian manusia, populariti dan sebagainya. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Akhirnya walaupun dia benar-benar seorang yang pemurah, dia benar-benar seorang yang penderma, dan dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, dia sedekah untuk madrasah, dia sedekah untuk bina masjid, subhanallah, tetapi sekiranya dia tidak boleh menjaga hatinya, dia mula rasa seolahnya dia dan sedekah. Dia lupa bahawasanya harta yang diberi itu adalah milik Allah. Dia pinjaman saja. Allah sedang memandang hatinya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau dia kalah, na'udzubillah min zalik, maka akan dicampakkan di dalam neraka. Inilah tiga golongan yang Allah akan campakkan terawal, yang mana ketiga-tiganya adalah golongan yang terpuji di dunia, golongan orang mulia kan, iaitu golongan pertama, golongan yang berjuang di jalan Allah. Kalau zaman dulu jihadlah di medan perang, tapi sekarang adalah mereka yang berjuang dengan cara apa? Berdakwah dan sebagainya. Kumpulan yang kedua adalah kumpulan alim ulama. Kumpulan yang mana mereka hafaz Quran, mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ujian berat apabila inilah zamannya, zaman manusia diuji dengan populariti, diuji dengan media sosial. Siapa pun boleh popular, kan, siapa pun boleh dikenali. Lalu ramailah yang mula untuk menggunakan ini untuk mendapat hajatnya. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, iaitu golongan yang dikurniakan harta. Ini zamannya. Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takuti di kalangan umatku apabila mereka mendapat limpahan rizki sebagaimana umat terdahulu. Allahu Akbar. Ini hadis yang sahih Nabi sebut. Aku tidak bimbang umatku diuji dengan kemiskinan, tetapi yang paling aku takuti akan tiba satu saat umatku akan diuji dengan limpahan kekayaan, limpahan rizki sebagaimana umat terdahulu, dan mereka akan hancur lebur, mereka akan musnah kerana harta-harta yang mereka kumpulkan. Dan inilah zamannya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita dapati kalau dulu susah kita nak ada orang Islam kita yang kaya raya, hari ini umat Islam dah mula menjadi jutawan, dah mula jadi bilioner, kan, milioner. Umat Islam dah mula menguasai. Kita rasa bahagia, kita rasa gembira dengan perkara ini. Tetapi yang kita bimbang, na'udzubillah min zalik, kekayaan ini hanyalah satu bentuk kemuliaan, satu bentuk kekuasaan dari sudut material dunia sahaja. Sebab apa? Cuba kita lihat hari ini, tuan-tuan puan-puan sekalian. Maksiat berleluasa, maksiat berleluasa. Dan ini disebut dalam hadis Nabi, 40 hadis akhir zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga maksiat berleluasa, penyanyi-penyanyi berleluasa, penghibur berleluasa. Dan bayangkan hari ini kita banyak buat amal makruf,
kan ceramah, kita buat amal ma'ruf itu, program itu, program ini, tetapi untuk nahi munkar sangat sedikit tuan-tuan puan-puan. Bahkan kita boleh lihat ini artis tanpa artis penyanyi ke pelakon ke melakonkan watak yang seksi, watak yang antagonis contohnya. Kemudian pelawak yang buat lawak lucah secara terbuka di dalam TV yang dilihat oleh seisi keluarga, anak-anak pun. Kemudian iklan yang sangat dahsyat. Kemudian founder-founder. Saya nak sebut tentang founder-founder. Subhanallah. Founder-founder produk slimming yang gunakan artis ataupun founder tu sendiri pakai seksi, pakai ketat, pakai nampak semua nampak. Kan? Kemudian founder produk kecantikan yang gunakan produk kesihatan, kecantikan yang mengajak wanita-wanita tabarruj, dia jual produk-produk. Dan kita boleh lihat pada hari ini apa yang sedang berlaku. Memang ramai yang jutawan, tetapi mereka tidak menjadi sebahagian yang menyumbang kepada kerja dakwah, kerja amal dan sebagainya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuan-puan mungkin ingat kan, pada 31 hari bulan 1 saya keluarkan satu kenyataan. Dan kenyataan itu saya menyebut tentang satu artis, tapi sebenarnya saya nak tuju kepada ramai artis yang telah merosakkan masyarakat, yang telah merosakkan ramai anak muda. Masya Allah. Sebenarnya saya nak tujukan kepada founder-founder produk-produk yang telah banyak merosakkan manusia hari ini. Saya kasihan kepada artis-artis, saya kasihan kepada saya tegur sebab saya sayang tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya sayangkan artis tersebut, saya sayangkan founder, saya sayangkan karyawan, saya sayangkan penghibur. Saya tak nak mereka yang menjadi penyumbang kepada fitnah akhir zaman, dan saya sayangkan ummah anak-anak muda yang semakin rosak. Dan cabaran yang saya lalui tuan-tuan puan-puan, saya diugut, saya diancam, saya dikecam, saya dihina. Memang kita nampak ramai yang sokong, ramai yang puji. Tetapi dalam waktu yang sama saya juga menghadapi tekanan susulan daripada saya buat teguran terbuka. Ramai yang mula sebut, Ustazah jatuhkan maruah, Ustazah buka aib orang, Ustazah tu pendakwah, Ustazah tak guna cara yang lembut, Ustazah kasar. Ada yang mula sebut Ustazah pono, sebab Ustazah ada yang sebut Ustazah sendiri pun tengok video-video macam tu, ingatkan Ustazah ni suci, rupanya kotor juga, tengok macam-macam lah kata-kata penghinaan terhadap saya. Saya okey tuan-tuan puan-puan, saya cakap okey, tak apalah, biarlah saya dihina di dunia, saya takut saya terhina di hadapan Allah. Asma, kamu ada kemampuan untuk berkata, kamu boleh tegur, tapi kamu tak guna lidah kamu. Kamu nak jaga follower, kamu nak buat menyampaikan yang sedap-sedap didengar saja, tapi kamu tak buat kerja nahi munkar. Sedangkan Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran. Bayangkan hari ini menyuruh kebaikan memang banyak, tetapi yang mencegah kemungkaran tak ramai yang nak buat tuan-tuan puan-puan sekalian, tak ramai yang nak buat. Bayangkan ya, baja ada tapi racun begitu banyak. Saya jawab, saya kata, saya tegur terbuka kerana maksiat itu dibuat terbuka dan dibanggakan. Saya tegur terbuka tujuan untuk menegur lebih ramai orang, dan saya tak buka aib dia sebab aib itu telah ditunjukkan secara terbuka. Bukan saya tutup, bukan aib tu yang tertutup, tapi aib itu telah dibuka dan dia yang membuka sendiri. Dan saya bukan tujukan kepada individu itu, saya sayang dia, tetapi saya tujukan kepada semua. Dan mungkin selepas ini saya dah buka, saya dah mulakan, saya dah bentuk juga namanya Tim Nahi Munkar. Tuan-tuan puan doakanlah. Saya memang nak buat nama NGO Nahi Munkar, iaitu NGO cegah kemungkaran, yang mana NGO ini akan buat secara holistik, buat secara terbaik. NGO ini akan mewakili ummah apabila berlaku kemungkaran yang berleluasa, terutamanya media sosial. NGO ini akan bergerak, akan jumpa pihak-pihak, akan pergi sekian, akan tulis surat secara baik, akan buat teguran terbuka. Dan saya kata, bila nak buat kerja nahi munkar, kita kena bersedia untuk dicaci maki. Kita akan bersedia untuk menambah lawan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kemudian ada beberapa orang yang jumpa, dia kata, Ustazah kena hati-hati. Ustazah melangkah untuk buat kerja nahi munkar, Ustazah kena berhati-hati zahir dan batin. Kan kebencian, saya ada terima tuan-tuan puan-puan, orang post benda-benda yang mengarut kepada saya. Kan kadang-kadang saya terima macam-macam ugutan-ugutan dan sebagainya. Saya kata betul, memang saya perempuan, saya lemah. Dan saya mula diingatkan oleh alim ulama, dia kata, Ustazah,
Ustazah kena ada pendinding. Saya doakan Ustazah kena beramal dengan al-maksurat dan sebagainya. Sebab ramai alim ulama kita jatuh kerana sihir. Sebab bila Ustazah buat begini, Ustazah bukan berhadapan dengan orang-orang yang biasa. Dia kalangan liberal, kan? Orang liberal memang nak hidup manusia ini jauh daripada Allah, tak terikat dengan hukum ahkam. Ustazah berhadapan dengan golongan sekulerism. Yang sekular ni dia nak asingkan time ibadah, hubungan dengan Allah untuk akhirat, bahagian akhirat, untuk dunia-dunia. Masa solat, masa zikir, masa ngaji. Tapi selepas itu, mereka untuk dunia. Mereka dedah aurat, mereka berhibur, mereka tak fikir apa yang mereka buat itu ada kaitan dengan Allah. Mereka rasa cukuplah dengan solat semua itu untuk masuk syurga. Subhanallah. Mereka mengasihkan kehidupan dengan akhirat. Golongan sekular, golongan feminism, golongan liberal, golongan atheism, yang mana telah merasuk masyarakat kita orang muda, tak ada wujud neraka, tak ada wujud syurga tu. Buatlah kehidupan kamu. Jadi bila kita kaitkan dengan azab Allah, bila kita kaitkan dengan tanda-tanda kiamat dan sebagainya, mereka menafikan. Mereka kata sikit-sikit nak kaitkan dengan tanda-tanda kiamat, sikit-sikit nak takutkan orang dengan neraka. Engkau tu dijamin syurga ke? Ustazah, engkau tu dijamin syurga ke? Kau cakap macam kau ahli syurga. Sebab saya tak dijamin syurga, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu saya menyampaikan. Sebab saya takut neraka. Sebab itu Nabi SAW bila cerita tentang, Masya Allah, bila Nabi ditanya, Ya Rasulullah, kenapa kemungkaran, sekian Nabi cerita kemungkaran akan berlaku di akhir zaman. Rasul kata, bukan tidak ada orang baik, tapi orang baik tidak bersuara. Bukan tak ada alim ulama', tapi alim ulama' tidak bersuara. Bukan tak ada orang yang tahu, tapi tidak bersuara, tuan-tuan puan-puan sekalian. Masya Allah. Lepas berlaku kes hari itu, saya terus buat meeting dengan tim. Saya kata, Ustazah nak bentuk satu lagi NGO. Namanya adalah NGO Nahi Munkar. Dan NGO ini akan dikumpul dengan asatizah, para alim ulama'. Dan kita kena gempurkan gerakan Nahi Munkar ini secara bersitiji. Kita kena buat betul-betul. Kalaulah orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan hiburan, mereka buat bersitiji, mereka buat terbaik. Mereka habiskan berjuta untuk siapkan satu filem yang sangat hebat untuk merosakkan manusia. Mereka habiskan ratus ribu untuk buat drama yang sangat mengarut. Drama cinta-cinta yang membuatkan remaja kita terlalai dengan kisah-kisah cinta. Kan? Drama-drama yang tidak membangkitkan keimanan, drama-drama yang merosakkan minda. Mereka habis ratus ribu, mereka habis juta. Kan, mereka dapat pulangan yang baik. Kalau mereka nak buat satu video klip sampai habis ratus ribu, kenapa kita untuk buat kerja agama Allah, kita tak boleh nak habiskan puluh ribu, ratus ribu untuk dakwah, untuk buat kerja agama Allah? Kenapa kita nak buat cincai je bila kerja dakwah? Kenapa kita nak buat cincai je bila kerja nahi mungkar? Kan, kita nak buat santai-santai je, kita jangan buat serius-serius. Saya kata tidak. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita tambah staf. Masa accountant kata, Ustazah nak tambah staf lagi, tak apa. Ustazah nak tambah staf dakwah, Ustazah nak tambah staf penyelidik, Ustazah nak tambah staf untuk kerja kebajikan. Sebab kita kena buat bersitiji, kena buat betul-betul. Saya tak nak sukarelawan, saya tak nak orang datang sukarelawan, orang datang sukarelawan pergi dan datang. Saya nak orang yang saya bayar gaji, kita bayar gaji, rezeki daripada Allah, dan mereka betul-betul buat kerja dakwah. Ada waktunya mereka kena buat kertas kerja. Tim penyelidikan, tim dakwah, tim yang paling sibuk. Sebab tas paling banyak. Saya kata sekarang kamu menulis bab ni, tuliskan ni, ini masalah ummah ni, dia orang perlukan jawapan segera, ini jawab ni, sekian-sekian. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan puan, doakanlah supaya kerja dakwah yang kita buat, kerja amal makruf dan nahi munkar ini dilakukan dengan bersungguh-sungguh, dengan profesional. Dan satu saya nak sebut, kadang-kadang saya pelik masyarakat kita sesama umat Islam, terutamanya orang golongan alim ulama'. Kalau bukan perkara yang melibatkan kemungkaran yang jelas, mereka tidak begitu tegas. Tapi apabila ada isu-isu yang bukan melibatkan perkara yang haram secara jelas, cuma contohnya lah, ada kumpulan ahli, kan kita saya sebut secara umum ya, contohnya begini. Ada kumpulan ni dikatakan pro-salafi. Ada golongan ni pula dikatakan pro-wahabi. Ada golongan ni pula dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu ada pula kelompok ni. Bila ada perkara yang tak seia sekata, maksudnya bertentangan, mereka boleh tegur secara terbuka. Mereka boleh menjatuhkan dan membuka aib secara terbuka. Mereka boleh saling maksudnya menegur secara terbuka. Subhanallah. Tetapi apabila melibatkan maksiat secara terang-terangan,
Mereka tidak aktif pula menegur secara terbuka. Itu yang kadang-kadang saya kata, kenapa situasi ini berlaku dalam masyarakat kita. Dan saya bukan nak kata saya bagus. Saya bukan nak kata Ustazah dia feeling bagus, macam dia seorang je bagus, macam dia je buat kerja dakwah. Itu yang saya paling takut. Saya bukan kata saya seorang. Yadim buat kerja dakwah dengan yang terbaik. Jakim juga buat kerja dakwah, ada unit dakwah. Jabatan Agama buat kerja dakwah, ada penguatkuasa. Semua agensi-agensi kerajaan buat kerja-kerja dakwah, buat kerja nahi mungkar, buat kerja amal ma'ruf. Cuma kita memerlukan tuan-tuan puan-puan satu instrumen, sebab sekarang ini bila PKP duduk dalam rumah, tapi maksiat yang paling luas adalah maksiat media massa. Kan, maksiat media massa yang paling melampau yang merosakkan umat Islam. Anak kita tak keluar daripada rumah, tapi anak kita keluar daripada, masuk ke dalam media sosial. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak share sikit bagaimana Brunei. Brunei dia ada, dia punya, minta maaf lah, janganlah kata Ustazah ni sikit Brunei. Saya ada kawan Brunei, saya dah berapa kali pergi Brunei. Bagaimana Brunei buat dia punya syarat penghibur. Kan, bila masuk bulan Rejab, Syaban, Ramadan, program hiburan tak dibenarkan. Program-program TV ataupun program terbuka tak dibenarkan, menghormati bulan haram. Dan bagaimana etika yang mereka jaga, drama yang dihasilkan mereka jaga, tidak ada unsur-unsur syirik, tidak boleh dedah aurat. Sebab itu bila saya pergi Brunei, saya malu juga orang Brunei kata, Ustazah dekat sini boring hidupnya, tak ada hiburan. Kalau kami nak hiburan, kami pergi Malaysia. Dia kata, oh Malaysia banyak hiburan, situ boleh berhibur, sini tak ada hiburan Ustazah, taman tema ke apa. Saya kata subhanallah, kamu tak ada hiburan di dunia, tetapi kamu akan ada banyak hiburan di mana? Kamu akan dapat banyak hiburan di syurga, banyak hiburan di akhirat. Tapi kami Malaysia, kami tidak dikawal hiburan berleluasa, terbuka seluasnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Tak ditegur daripada pihak-pihak yang mampu untuk mengawal, untuk pihak yang menegur dan sebagainya. Tapi pemerintah mereka mengawal betul. Rancangan TV, rancangan iklan, rancangan sekian-sekian, radio, bahkan ada garis panduan yang sangat tebal. Subhanallah, garis panduan hiburan di Brunei. Kan, bagaimana mereka mengawal penghibur, artis mereka dan sebagainya. Dan mungkin orang tak tahu, Ustazah, Brunei itu kan semua orang Islam. Tidak. Brunei ada lebih kurang dalam 70% umat Islam, tapi ada lebih kurang 20% bukan Islam. Kristian ada, Buddha ada, lain-lain agama ada. Dan mereka boleh hidup harmoni. Bukan kita kata, Ustazah, negara kita kan negara Islam, kan, tapi kita ada lagi agama lain, jadi kita saling menghormati. Saya nak sebut begini tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada satu orang lelaki komen lucah di punya IG dan sebagainya. Artis bukan Islam, kan? Tapi artis Malaysia bukan Islam. Yang mana yang ramai komen lucah di FB dia, di IG dia, bila dia live, bila dia buat sesuatu, ada kalangan lelaki Muslim kita. Tetapi kita harus ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, walaupun bukan Islam, kita terikat dengan rukun negara. Yang mana rukun negara kita, yang pertama kepercayaan kepada Tuhan. Lepas tu ada kedua, ketiga. Yang kelima, kita terikat dengan apa dia? Menjaga adab tata susila. Cuba cari rukun negara. Yang kelima iaitu menjaga tata susila. Jadi sebagai warga negara Malaysia, kamu agama apapun, kalau kamu kata takkanlah nak paksa tutup aurat sikit-sikit, tidak. Bukan kita paksa. Tetapi kamu terikat dengan rukun negara yang kelima sebagai warga negara Malaysia, menjaga adab tata susila. Betul tak? Menjaga adab rukun negara. Okey, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluruhan perbelambagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Yang keenam, kesopanan dan kesusilaan. Jadi sebagai warga negara Malaysia, walaupun kamu bukan agama Islam, kamu kena berpenampilan sopan dan bertata susila. Subhanallah. Sebenarnya kalau faham konsep rukun negara itu, bahkan rakyat walaupun bukan Islam, kamu kena jaga dan kamu bertanggungjawab. Subhanallah. Sebab saya tengok komen tu, alah dia bukan orang Islam, dia tak tahu apa, bagi dia tak salah. Alah dia bukan orang Islam sekian. Sebenarnya itu satu kefahaman yang silap. Agama apapun sebenarnya tidak membenarkan penampilan yang menjolok mata, yang menggairahkan. Agama apapun. Agama apapun melarang daripada penganutnya memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat. Menimbulkan ketidakharmonian. Daripada situ, apa yang berlaku? Berlakunya
ketagihan kepada pornografi. Daripada situ berlakunya masturbation yang boleh merosakkan kesihatan akal, fikiran dan juga kesihatan badan. Daripada situlah berlakunya kerosakan ummah, zina berleluasa dan sebagainya. Sebab itu walaupun tak terikat dengan agama Islam tapi terikat dengan rukun negara sebagai warga negara rakyat Malaysia, kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan. Dan saya nak puji beberapa iklan Chinese New Year. Sungguh saya nak puji. Kan bila kita buka YouTube, bila Chinese New Year baru ni keluar iklan-iklan Chinese New Year. Antaranya kalau tuan-puan boleh tengok iklan Watson. Bila saya tengok first iklan Watson, saya tengok iklan Watson ni dalam bulan lepas. Awal lagi dia keluar. Dia keluarkan satu iklan Chinese New Year. Maksudnya ada wanita ni dulu dia penyanyi, kemudian dia bergaduh, dia penyanyi kemudian dia bergaduh. Lepas itu dia tak jumpa lama, lepas tu sekian lama dah tua. Daripada awal iklan tu sampailah habis tuan-tuan puan-puan sekalian, tak ada pun seksi, padahal pelakon semua Cina. Cina Malaysia lah. Ini iklan Watson untuk Malaysia. Siap pakai lengan panjang, siap pakai baju longgar. Daripada dia buat tahun 80-an sampailah sekarang. Sehinggalah dia menyanyi pun dalam keadaan pakai lengan panjang, baju longgar, seluar tak ketat. Saya bila tengok iklan ni, saya kata bagusnya producer ni. Walaupun untuk Chinese New Year, walaupun dia guna semua artis non-Muslim, walaupun semua artis yang terlibat adalah artis-artis di kalangan Chinese, tetapi mereka ini sensitif tentang sensitiviti agama ataupun sensitiviti umat Islam di Malaysia. Dia tak buat iklan tu sebab menyanyikan seksi-seksi, tak. Walaupun dia non-Muslim dan untuk perayaan dia menjaga kesopanan dan kesusilaan. Dan saya tengok ada beberapa lagi iklan yang lain yang mana dia orang tak adalah pakaian mereka sebenarnya ketat, seksi, menunjukkan bentuk badan, membuat pergerakan yang menggairahkan, tidak. Saya kata ini adalah contoh warga Malaysia yang sensitif dengan sensitiviti bahawa Malaysia adalah sebuah negara Islam. Walaupun dia bukan Islam. Saya puji, saya sebut dalam satu video. Dan saya kata terima kasih kepada orang bukan Islam yang menjaga sensitiviti dan berpegang kepada rukun negara kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Subhanallah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih ya. Saya sebenarnya dah pukul 10, sebenarnya boleh buka pintu, takut dah ada orang datang. Tak ada kan? Okey, saya sedang berada di galeri Ustazah Asma. Kita tahu sebenarnya galeri ni buka pukul 9 sampai pukul 7 pagi. Kadang-kadang orang dah datang pagi. Jadi alhamdulillah, sebenarnya tak terfikir nak berkongsi tentang perkara ni. Sebenarnya saya nak berkongsi perkara yang ringan saja, nak santai-santai tadi. Tapi akhirnya Allah izinkan saya untuk berkongsi apakah pengalaman, apakah inspirasi ataupun apakah hajat kan tujuan dakwah ini dilakukan. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada mereka, kalian yang sentiasa bersama. Kalian sentiasa bersama di jalan dakwah ini, yang sentiasa menyokong sama ada dalam bentuk infak, dalam bentuk doa. Subhanallah, doa tuan-tuan puan-puan sekalian. Selalu orang tanya saya, Ustazah macam mana Ustazah boleh kekal cerdas, Ustazah sehat, Ustazah kuat, Ustazah pergi sana sini. Saya kata doa. Sebab ramai yang doakan saya. Bahkan saya pernah ada seorang hamba Allah ni, orang yang pakar dalam bidang syifa, rawatan Islam. Dia kata, Ustazah, dia kirim melalui adik-adik saya. Dia kata, ada 3 orang, wallahu alam, dia kata ada pendakwah di Malaysia ni, dia sebut beberapa orang termasuk Ustazah, guru dia selalu doakan. Dia kata, sekejap, yang tu nanti dulu ya. Dia sebut begini melalui adik-adik saya, dia minta sampaikan. Dia seorang guru syifa, perawat, seorang guru yang alim. Dia kata Ustazah Asma antara pendakwah yang dia selalu doa lepas solat supaya dilindungi Allah, terutamanya daripada kenikan manusia dari sudut sihir. Kerana ramai yang maksudnya nak menjatuhkan. Dia kata ramai nak menjatuhkan. Dia kata dia doa khusus untuk Ustazah, dan dia minta saya pun sama juga kena kuat, kena ada pendinding dan sebagainya. Wallahu alam. Saya kata untungnya ada orang mendoakan secara khusus. Saya kata terima kasih. Sebab itu kalau orang tanya, Ustazah macam mana Ustazah boleh sihat, kuat, cergas, kan, menulis, lepas tu ceramah, lepas tu pergi sana pergi sini, lepas tu anak-anak macam mana. Bahkan memang ada orang kata, ada orang ugut saya pun ada yang kata, Ustazah esok kalau anak tu rosak, Ustazah lah tanggung.
Esok-esok saya pernah disebut macam tu sampai sekarang pun. Ustazah tu ceramah suruh jadi ibu yang terbaik. Ustazah abaikan anak-anak, selalu tinggal budak-budak. Ustazah suruh jadi isteri sekian-sekian, tapi ustazah sendiri duk sibuk ceramah gini-gini. Ustazah abaikan suami. Ada yang cakap depan-depan saya, esok ustazah, kalau anak ustazah rosak, ustazah akan menyesal sebab ustazah abaikan anak-anak. Esok ustazah akan malu sebab ustazah sibuk pergi didik masyarakat, tapi ustazah tak didik anak. Esok anak ustazah rosak, ustazah tanggung malu. Saya dikata gitu depan-depan. Masa tu kan saya menangis je. Lepas tu saya terus sebut, wa ufawwidu amri ila Allah. Aku menyerahkan urusanku ya Allah. Urusan anak-anak, urusan rumah tangga, urusan hidupku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah Maha mengetahui keadaanku. Subhanallah. Kalau fikir tuan-tuan puan-puan, saya memang nak jadi isteri yang normal, ibu yang normal, ada banyak masa dengan anak-anak. Tapi suami saya dah cakap, Allah bukan pilih semua orang. Allah pilih isteri dia untuk buat kerja dakwah untuk ummah. Jadi suami saya ambil bahagian yang besar dalam bab mendidik, dalam bab menjaga. Saya tak tinggalkan, saya tak tinggal sepenuhnya. Saya sentiasa mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk mendidik. Subhanallah, sedaya upaya. Tapi saya jawab, saya kata doa orang ramai, insya-Allah anak saya anak yang baik. Kerana doa orang ramai, insya-Allah anak-anak saya anak yang soleh-solehah. Kerana doa orang ramai, saya sihat, insya-Allah. Saya kuat, saya sihat. Walaupun ada sikit ujian kesihatan, tapi insya-Allah saya kuat. Bukan sebab saya ada pemakanan yang khusus, saya ada buat kesihatan yang khusus, saya ada doktor yang khusus, tak ada, semua tu tak ada. Cuma saya beramal dengan makanan sunnah, tuan-tuan puan-puan. Ini memang betul, saya beramal dengan makanan sunnah. Dan saya bertawasul, saya kata ya Allah, mudah-mudahan makanan ini ya Allah boleh menjadi penawar daripada racun dan boleh menjadi pendinding daripada sihir, Masya Allah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat di atas segala sokongan dalam pelbagai bentuk, terutamanya doa. Bila tuan doakan saya cemburi, sebenarnya doa itu kembali juga kepada tuan-puan, Masya Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Mohon maaf salah dan silap kalau kalian ada teguran untuk saya kan, ada apa semua, saya nak sebut jugalah kan. Ada juga yang kata, oh, ustazah sekarang pakai kereta mewah. Sajalah sebut, ala-ala dah bercerita kan. Sebenarnya ada hamba Allah yang hadiahkan kami sebuah kereta yang baik untuk kami buat dakwah. Masa kami mula-mula ada 3 kereta, lepas tu kan kami infak 2 kereta untuk jalan dakwah. Maksudnya masa tu ada arus kan. Arus ni, lepas tu tim ni ada yang susah, jadi nak bergerak pergi buat kerja dakwah, ada tim yang tak ada kereta. Akhirnya kami letak je dekat pejabat ni, kami kata gunalah kereta arus ni untuk pergi mana-mana. Kamu pergi dakwah, kamu pergi ngajar mu'alah, nak pergi ziarah orang miskin, guna. Akhirnya kami dah tak guna dah, kami letak terus untuk infak. Kemudian ada satu Almera pun sama, kita bagi, kita jual, kita bagi mula-mula untuk mereka yang buat kerja dakwah, staf kita juga, tapi tak ada kenderaan yang baik. Kereta dia asyik mati. Tapi mereka bertiga ni anak beranak, Puan Farah Leong, lepas tu anak 2 orang. Lepas tu saya kata ambillah kereta Almera ni, guna je. Sebab dia orang 3 orang ni banyak buat kerja dakwah, jumpa non-Muslim, jumpa mu'alah, saya kata guna kereta. Lama-lama kita tolak lah kan, subhanallah, betul-betul, alhamdulillah, Masya Allah. Tak lama lepas tu ada hamba Allah yang dermawan bagi kami satu kereta yang baik. Saya tak sebutlah kereta apa, warna putih. Itulah kereta yang kami pergi mana-mana. Itu bukan kerana kami beli, tapi ada hamba Allah yang bagi. Itu pun dia nak bagi yang lagi baru, dia nak bagi lagi yang baru. Kereta apa kita sebut ya, kita sebut je lah Wellfire kan. Tapi dia nak bagi lagi baru. Saya kata tak nak, nanti jadi fitnah apa orang kata. Sebenarnya kami tak nak kereta, kami tak nak, tolak sungguh-sungguh. Tapi hamba Allah ni mari hantar ke rumah, bagi kunci, dia kata tolong guna ustazah, tolong guna. Ustazah perlu sehat, perlu kuat. Dia kata ustazah kalau guna kereta yang kecil-kecil, ustazah sakit badan, berjalan jauh, tolong guna. Saya cakap dengan suami bang, kita bagi beberapa kereta yang murah je untuk jalan dakwah. Tapi Allah bagi percuma kan, melalui hambanya, Masya Allah. Akhirnya kami gunalah ke mana-mana. Bukanlah yang baru sangat, yang tahun 2010 2015. Ya ke 2015? Oh, tahun 2015. Dia sebenarnya nak bagi yang baru tahun 2018 macam tu. Saya kata, tak boleh, takut fitnah. Saya nak guna yang tu pun saya malu. Saya segan mula-mula, malu nak naik, orang tengok, orang fikir apa kan. Tapi alhamdulillah lama-lama itulah kenderaan yang kami guna pergi mana-mana, pergi jumpa orang ke, pergi buat kerja amal ke, buat kerja dakwah ke. Dan yang tu pun orang peli saya, ada orang sampaikan,
Oh, Ustazah Asmat sekarang dah bergaya, dah pakai kereta mewah. Saya kata tak apalah, orang tak tahu, itu infak orang. Sebenarnya orang bagi, bukan kami beli. Jadi Alhamdulillah, syukur di atas segala rezeki Allah bagi. Mudah-mudahan semua ini tidak melalaikan saya. Kalau nampak saya lalai, nampak saya berubah, nampak saya lalai, tuan-tuan puan-puan tegur. Sebab kita nak sama-sama masuk syurga dan saya tak nak tergolong di kalangan orang yang pertama dicampak ke dalam neraka. Kita adalah lidah perjuangan Rasulullah. Kita lidah perjuangan agama ini, kita menyambung saja. Kita bukan pemula, saya pun akan mati, esok lusa mungkin akan mati. Akan ada orang yang akan sambung perjuangan ni. Dan apa pun bentuk yang kalian beri, sama ada doa, sama ada sokongan, sama ada dalam bentuk infak, kita sebenarnya bersama dalam perjuangan ni. Mengikut kadar masing-masing. Jangan rasa aku ni tak boleh buat macam Ustazah. Jangan fikir begitu. Bukan semua orang pilih, Allah pilih untuk berada di hadapan. Saya nampak depan kan, tapi belakang saya siapa? Suami saya, mak ayah saya, belakang saya anak-anak, belakang saya kawan-kawan, rakan seperjuangan di sini, staf-staf di sini. Tapi belakang saya juga kalian semua yang selalu doa, yang selalu menyokong. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Dan untuk penutupnya, kena berhenti dah ni, dah lama dah ni, 1 jam dah 1 jam. Okey, dah 1 jam Okey, Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya nak benda ni saya nak share dengan tuan-tuan puan-puan, bukan sebab saya nak berniaga pun satu, jujur je lah kan, nak berniaga pun satu. Tapi satu hadis Nabi SAW, tolong buka ni, tolong buka. Hadis Nabi, kalau orang tanya Ustazah jadikan apa? Penawar dan juga pendinding. Sekarang kita tahu tentang wabak ni kan, tentang wabak ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Tolong buka, lepas tu cari Fadilat Kurma Ajwa. Tentang wabak ni, sekarang kita tahu wabak COVID-19. Akan datang kita tak tahu wabak apa lagi tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi akhir zaman memang Nabi SAW ada dalam sabdanya, kita akan diuji dengan pelbagai wabak penyakit. Dan belum tentu COVID-19 ini dengan vaksin itu kita boleh selamat. Maksudnya dengan vaksin tersebut kita boleh settle. Kita jangan fikir nanti vaksin dah masuk bulan 3, semua orang dah makin banyak dapat vaksin semua ni. Mungkin kita fikir, kita kata nanti settle lah, habis COVID ni habis. Adakah kita boleh jamin bahawasanya selepas ni tak ada wabak lain? Sedangkan itu memang dah disebut tanda-tanda akhir zaman, akan berleluasanya wabak, akan berluasanya penyakit-penyakit. Masya Allah. Maksudnya mungkin selepas wabak ada wabak yang lain pula, ada ujian-ujian. Kita perlu kembali kepada dan perlu beriman dan yakin kepada fadilat ni kurma ajwa ada dalam ni. Subhanallah. Jadi mungkin ada orang pernah dengar hadis ni, tapi saya pagi ni saya nak jelaskan ni bukan semata-mata sebab saya nak berniaga. Memanglah Ustazah guna hadis Nabi nak berniaga. Memang kita ada kurma ajwa. Tapi pagi ni saya nak share bagaimana tuan-puan boleh membeli kurma ajwa dengan harga yang murah. Niat saya ialah murah, sangat-sangat murah. 1 kotak, cuba ambil kurma ajwa yang small, yang mana harga 1 kg anda tak akan dapat dengan harga RM70. Bayangkan tuan-puan, harga kurma ajwa 1 kg anda tak akan dapat di mana-mana. Anda tak akan dapat harga kurma ajwa, cuba cari. Saya minta maaf lah, mungkin ada. Tapi kurma ajwa dengan harga 1 kg RM80 itu agak mustahil. Mungkin ada. Tapi biasa orang jual kurma ajwa 1 kg RM120. Kalau 5 kg jadi 500 lebih. Biasa orang jual kurma ajwa 1 kg dalam 110-100. Tapi subhanallah, saya ni bila saya dapat harga, sebab kita jadi pemborong, saya kata kita akan jual dengan pembeli harga borong, tapi mereka tak boleh beli dengan harga yang kecil lah. Mereka beli 1 kotak, tapi 1 kotak ni 5 kg tuan-tuan perempuan sekalian. Kalau dapat beli 1 kotak untuk seisi keluarga, nak beramal dengan kurma ajwa sebagai penyembuh kepada penyakit, kan, ini ikhtiar kita, racun dan juga daripada sihir, maka subhanallah saya rasa ramai yang mampu. Kalau nak beli kecil-kecil memang kurma ajwa sangat mahal. Saya pun dulu saya tak mampu nak beli kurma ajwa. Okey, subhanallah, saya nak share satu hadis Nabi SAW. Ini adalah hadis yang sahih, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tasabbaha bi sab'i tamarat ajwah.
lam yadurrahu dhalikal yaum summun wala sihrun. Yang bermaksud, Nabi bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang memakan 7 biji kurma ajwah pada waktu pagi, tidak akan memberi sebarang mudarat racun. Tidak ada apa-apa racun yang boleh memberi mudarat kepadanya ataupun penyakit maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Subhanallah. Nabi sebut, sesiapa yang memakan 7 biji kurma ajwah pada waktu pagi, kena makan pagi, tidak akan memberi mudarat sebarang racun, apa-apa racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Maksudnya kita kena makan kurma ajwah ni setiap pagi. Dan Alhamdulillah saya dah sekian lama sejak mampu ni lah. Dulu mampu pandang je sebab kurma yang biasa saya beli rutab, kurma yang murah. Tapi bila dah mampu sikit demi menjaga diri daripada penyakit, sakit dan juga racun dan juga menjaga daripada sihir, maka saya mula beramal. Bila nak makan kurma ajwa tu kan sahabat-sahabat, kita pun niat, ya Allah jadikanlah ia penawar. Okey, perbincangan tentang bab ini, subhanallah, ada hadis lain yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada kurma ajwah itu ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Ini hadis yang kedua tentang kurma ajwah. Inna fi ajwatil aliyah shifa au innaha tiryaqun awwalal bukrah. Yang bermaksud sesungguhnya pada kurma ajwah aliyah itu ada ubat penyembuh, ada penawar kepada penyakit. Ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Subhanallah. Dan ada beberapa hadis lain lagi tentang kelebihan kurma ajwa. Jadi saya nak sebut tentang pandangan ulama. Subhanallah, tentang pandangan ulama berkenaan dengan hadis tersebut. Masya Allah. Okey, kita tengok antaranya adalah pandangan ulama, Masya Allah. Okey, pandangan ulama kontemporari. Syekh Ibn Baz pernah menyatakan bahawa sesiapa memakan kurma sebanyak 7 biji adalah merupakan salah satu cara rawatan, sebagaimana hadis Nabi yang disebutkan. Syekh Ibn Saleh Al-Utsaimin menyatakan bahawa hadis tersebut sahih. Hadis Nabi itu adalah sahih. Tetapi ada berbeza dari sudut kefahamannya. Masya Allah. Sekejap. Oleh itu, sesiapa yang memakan apa sahaja jenis kurma pada waktu pagi sebanyak 7 biji, ada yang kata kalau tak mampu kurma ajwa, makanlah apa pun jenis kurma. Subhanallah. Sebagian ulama kata tak semestinya untuk kurma ajwa. Okey, tuan-puan, ini berita baik. Siapa yang tak mampu untuk beli kurma ajwa sebab kurma ajwa tu mahal, tak apa, beli je kurma-kurma lain tapi niat juga untuk dapat manfaat daripada hadis Nabi tu. Makan berapa setiap pagi kalau kita puasa sahur? Makan 7 biji, tuan-tuan puan-puan sekalian. Oleh itu, siapa yang memakan apa sahaja jenis kurma pada waktu pagi sebanyak 7 biji, dia terselamat daripada sebarang racun dan sihir pada hari tersebut. Okey, subhanallah. Kesimpulannya kami, okey, sekian. Ada ni, saya nak baca Al-Maziri. Sekejap, nak baca tentang kelebihan makan kurma ajwa. Ajwa, subhanallah. Ni ada, okey, subhanallah, Allahu Akbar. Sekejap. Hari tu ada kata-kata daripada okey. Kesimpulannya, kami cenderung, saya baca ni adalah pejabat mufti wilayah persekutuan. Tuan-tuan boleh cari boleh cari artikel dalam Irsyad Fatwa. Pasal kurma ajwa ni dan kurma-kurma khasiat 7 biji hadis Nabi ni ada diceritakan dalam Irsyad Fatwa Tuan Guru Datuk Zulkifli Al-Bakri sebelum ni masa jadi mufti. Okey, kami cenderung berpendapat bahawa kurma yang dimasukkan dalam hadis Nabi ialah yang mana mempunyai kelebihan menghindari racun dan sihir adalah khusus buat kurma ajwa Madinah. Sekalipun begitu, sekiranya tidak ada kurma ajwa Madinah, maka dia boleh beramal dengan apa sahaja jenis kurma yang ada, dengan mengharapkan dia mendapat fadilat sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis. Kami menasihati semua jangan sekali-kali kita membiarkan diri kita kosong daripada mendapat manfaat, fadilat dan kebaikan mengamalkannya, walaupun bukan dengan kurma ajwa Madinah. Dan sebagian ulama mengatakan bahawasanya ada 2 sebab kenapa kurma ajwa dan kurma ini menjadi penawar kepada racun dan mencegah kepada sihir. Kerana
Pertama, kerana kebaikan yang ada dalam kurma tersebut. Tetapi pendapat yang kuat juga mengatakan kerana Nabi SAW mendoakan pada kurma. Subhanallah. Ketika Nabi pegang, maksudnya Nabi pegang kurma ajwa, lalu Nabi berkata, pada ajwa ini ada kesembuhan, Nabi kata. Dan barang siapa yang memakan kurma ajwa ini 7 biji pada waktu pagi, subhanallah, 7 biji pada waktu pagi, dia tidak akan terkena sihir dan juga tidak akan terkena apa? Tak akan terkena racun ataupun penyakit. Subhanallah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak share sikit, tuan-tuan puan-puan sekalian boleh tengok ya. Kami ada 3 pilihan kurma. Kami ada 3 pilihan kurma di sini. Siapa yang nak beli kurma di bawah produk, di bawah Ustazah Asma, kan kita ada kurma ajwa jumbo, jumbo. Jumbo ni yang paling besar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jumbo ni adalah yang paling besar. Okey, kalau siapa yang beli, kita letak dalam bekas macam ni lah. Okey, subhanallah. Okey. Yang paling besar apa? Okey, cuba kita boleh tengok besar mana. Memang sangat besar. Bila sebut jumbo sangat besar, boleh nampak ya? Saya punya sangat besar. Jumbo dia jadi sangat besar. Ini kurma jumbo. Okey, kurma ajwa jumbo, dan kami menjaga kualiti dari segi dia punya kesegaran dan sebagainya. Ramai dah yang terima, dia kata Ustazah memang segar, sedap. Okey. Ini harga dia memang mahal, 500 gram RM60. Jangan tengok yang ni. Tunggu sampai akhir. Saya nak share bagaimana anda boleh dapat harga ini kalau 500 gram. Kalau 1 kg dia jatuh 120. Tapi anda boleh dapat 1 kg dengan harga 80. Jadi tunggu, kita nak tunjuk berapa? Dengan harga 90, dengan harga yang rendah. Okey, ini ajwa jumbo, ini adalah ajwa lush. Sebab itu kita jangan bandingkan, kita kena tahu ajwa apa orang tu jual, sebab saiz ajwa ni memang banyak. Okey, yang kedua pula iaitu ajwa lush. Okey, ajwa lush. Yang kedua, saiz kedua besar iaitu ajwa lush. Okey, tak sebesar ajwa jumbo tadi. Okey, kemudian ini saya dah sentuh, saya akan ambil. Kemudian kita ada ajwa, ini kan dekat dengan Ramadan, tuan-puan sekalian. Kita umat Islam, kalau baca isyad fatwa ni dia tulis, kita wajib beriman dan percaya. Kita wajib beriman dan percaya. Kesimpulan daripada tulisan dan hadis Nabi tadi, kita sebagai umat Islam wajib beriman dan percaya dengan apa yang Nabi sampaikan, bahawasanya pada kurma ajwa, kalau tak ada kurma ajwa, apa-apa kurma yang murah ke apa, di situ adanya penawar kepada racun dan boleh hindarkan kita daripada sihir. Antara cara saya sendiri nak menjaga pendinding diri saya pada amal-amal, kan, zikir-zikir, saya beramal 7 pagi. Memang anak-anak dah tahu 7 pagi, setiap pagi mereka kena sediakan 7 biji untuk Umi, untuk Abi, dan mereka juga makan. Maksudnya cuba jadikan itu, insya-Allah itulah kekuatan yang sebenar bagi umat Islam. Nabi dah tinggalkan kita. Nabi tahu kita akan menghadapi saat akhir zaman yang ditimpa dengan musibah, dengan wabak, dengan pelbagai penyakit, dan Nabi tinggalkan kepada kita satu air yang sangat hebat, iaitu air Zam-Zam, dan satu makanan yang sangat baik, bukan sekadar pendinding kepada racun, tetapi juga pendinding kepada sihir, sesuatu yang kita tidak nampak. Dan ulama kata kenapa kurma ini menjadi kelebihan sampai begitu sekali, dan para ahli ulama dalam isyad fatwa ni disebutkan kerana keberkatan doa Nabi. Sebab Nabi mendoakan. Jadi barakah daripada doa Nabi, Nabi tinggalkan kepada kita penawar ni. Dan tidaklah menolak. Kata Ustazah, kalau gitu tak payah pakai mask. Pakailah mask, jagalah jarak. Kan, kalau siapa yang nak ambil vaksin nanti, ambil lah. Vaksin itu ikhtiar yang Allah beri melalui kajian sains yang diberikan kepada kebijaksanaan yang Allah berikan kepada para saintis. Maka bukanlah bermaksud, Ustazah, maka kumanya ni tak payah nak vaksin apa. Kalau sampai masa kita vaksin, nak ambil vaksin tak ada masalah, ambil. Itu dah dibincangkan para ulama. Tapi mara bahaya penyakit bukannya COVID-19 saja. Kita ada banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Okey, namun kepada siapa yang tak mampu, kita ada ajwa medium. Ajwa medium, bayangkan ya, harga dia sangat murah. Kami jual dengan harga yang rendah, tuan-tuan puan-puan sekalian. 500 gram dengan banyak macam ni hanya RM40. RM40. Dan kalau kalian boleh beli dengan satu kotak, kalian boleh dapat satu kg dia jadi RM80. Okey, kalau beli dalam borong boleh dapat harga 74. Masya-Allah. Jadi
tujuan saya, bila sebelum ini kita jadi beli sikit-sikit, kita dapat harga yang mahal. Tapi bila kita ada seorang hamba Allah ni, jutawan ni, dia kata, ustazah, saya nak jadikan ustazah pemborong. Seorang jutawan ni kata, ustazah, saya nak jadikan ustazah pemborong. Hari tu dia bawa pergi ni, dia kata, ustazah jual. Sebab kita nak seramai mungkin umat Islam mampu makan kurma. Seramai